cari dulu. Okey. Saya okey, tadi sedikit pengenalan lah tentang kita punya speaker ini. Mungkin saya tak akan pergi saya tak akan pergi kepada GAM dulu lah. Saya akan bagi sharing and then lepas tu saya akan bagi GAM untuk sementara kata kan. So hari ni sharing dia daripada GAM juga. So saya nak bagi GAM dulu cakap. Seorang GAM juga. Saya nak bagi GAM sharing dulu. Apa sebab sebelum ni kita jemput biasa, kita jemput agency manager, kita jemput agent biasa kan. Agent macam mana dia buat, and then agency manager macam mana dia buat sampai berjaya. Tapi hari ni kita jemput jawatan tertinggi dekat Takaful Kelas. Seorang GAM Okey, so hari ni saya perkenalkanlah. Hari ni kita akan dapat sharing daripada seorang GAM. Nama GAM ni berada di Pulau Pinang. Dan GAM ni nama dia ialah Zulkarnain. Abang Zulkarnain, Abang Zul lah. Okey, Abang Zul. Apa khabar Abang Zul? Sihat Abang Zul? Okey, baik. Alhamdulillah, Hafiz. Mungkin boleh Kak Syafi boleh spotlightkan Abang Zul? Sihat lah Abang Zul Sihat, Mana Alhamdulillah. keadaan di sana? Di Pulau Pinang? Pulau Pinang ni kes makin meningkat nampaknya. Makin meningkat Walaupun PPN 2 pun kes makin meningkat. Risau jugalah. Biasalah kita ikut je apa yang dia buat kan. Jadi yalah. apalah kita doakan keadaan betul. semakin baiklah. Semakin hari semakin baik. InsyaAllah. Okey, baik abang. Saya nak pass kat abang. Saya nak pass kat abang untuk sharing yang hebat ini. Cuma ni lah apa nak tanya abang selepas abang dapat jemputan daripada Jamaah Associate untuk sharing ni, apa perasaan abang Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa macam terharu dan malu lah. Terharu dan segan. Sebab tengok yang cakap ni pengurusi majlis je GAM Hafiz pun yang hebat. Top 3 kan. Top 3 GAM kan. Top agensi ada dalam jemaah ni. Top AM pun ada dalam ni, top agent pun ada dalam ni. So kita rasa segan lah, terharu, tapi terharu lah kan. Tapi bila kita fikir balik, mungkin lah dengan perkongsian ni, bila kita dapat kongsi sama-sama kan, mungkin aura yang ada dekat tim Jamaah Associate ni patah balik kat saya lah. Patah balik kat Zulhijrah. So saya dapat share dengan tim-tim kita di Pening ni dan di Utara utamanya, dan juga pada konsortium kami di sini lah di Utara, mana saya orang kata mempengerusikanlah tim Ukhuwah Ikhlas Network di Utara ni. Macam jemaah juga kita konsortium di Utara ni. Ada 7 agensi. UIN. Okey, so sebenarnya bolehlah kita sebenarnya berada di atas tu mungkin sekejap, mungkin lama, dan ilmu tu kita perlu dapat setiap ilmu yang baru kan. So hari ni tak adalah kita nak kata kita di atas, tapi sebenarnya kita perlukan ilmu daripada orang luar juga. Mungkin Abang Zul punya ilmu tu kita belum ada dan kita boleh gunakan kat sini. Baik. Baik Abang Zul, saya serahkan kepada Abang Zul untuk sesi perkongsian pagi ni. Silakan Abang Zul. Okey, nanti dah buka dah host boleh share konten boleh share konten. Okey, tak apa. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat yang sangat saya kasihi dalam Jamaah Associate. Yang saya hormati GAM Hafiz selaku pengurusi pada pagi ini, bahasan Esko Jamaah Associate yang dimengerusikan oleh saya Tuan Haji Nik Faizal Presiden Tuan Haji Nik Faizal. Saya ucapkan takziah dulu pada Tuan Haji Nik atas pemergian ayahanda tersayang baru-baru ini. Juga pada Puan Jan sekali ucap takziah. Moga roh-roh ditempatkan bersama orang yang beriman dan sebagainya insya-Allah. Tuan Haji Asri Yusof dalam ni Esko, Puan Syafi, Tuan Haji Afian yang hebat, selebriti takaful kita, Tuan Hafiz Halim sendiri, Tuan Haji Nik Faizul dan juga Tuan Haji Mutalib. Kan? Ada yang selepas lah GAM ni. Asal yang ni kot 7 GAM daripada Jemaah Associate yang dalam dan dibantu oleh bersama semua AM yang hebat. Yang saya kenali lah dalam AM ni, ada yang ramai yang saya kenal juga AM ni kan. Hafiz ada, siapa lagi? Hafiz Hamzah ada. Puan Yan, lagi siapa AM Puan Ulaiman, Asri Yusuf, Zamri. Mungkin mereka ada dalam ni sekali semua kan, insya-Allah. Mungkinlah pada pagi ni kita bersyukur kehadirat Ilahi sangat-sangat sebab kita masih sihat lah. Makna yang dalam ni 80 orang ni
masih sihat, diberikan kesihatan yang baik, diberikan nafas lagi, kita masih bernyawa. Cuma saya nak, suara saya mungkin serak sikit lah. Sebab lepas vaksin ni dia ni, suara tu dia hilang sikit, panas. InsyaAllah. Dan saya doa semua dapat vaksin cepat-cepat lah. InsyaAllah. Dan kita juga bersyukur sebab kita masih ada dalam platform Takaful Ikhlas ni. Sebenarnya saya nak kongsi pun, share pun saya segan macam saya cakap tadi. Saya malu, tapi dengan perkongsian ni, dengan rahmat saya kongsi ni, saya nak ambil aura tuan-tuan juga. Moga yang ramai-ramai ni, dia macam ni, kalau orang yang berjaya dalam ni, ramai-ramai doa kat saya, insyaAllah semua pun berjaya. Dalam 80 orang ni, doakan juga semoga saya pun tahun ni menjadi MRA, dengan ejen-ejen saya pun dapat pergi ke komisen ke luar negara, lebih ramai lagi lah. Harap-haraplah. Walaupun tahun lepas, kita buat yang terbaik, habis baik. Kan? Amin, amin. Sebab tahun lepas, pencapaian kami yang tertinggi, walaupun dengan COVID mencabar ni, tahun lepas ada pencapaian agensi saya yang tertinggi berbanding 5 tahun sebelum tu. Kan berbanding sebelum tu. Sebelum saya bagi ringkasan lah tentang perjalanan kejayaan saya dalam industri takaful ni. Okey. So hari ni tuan-tuan, saya harap mungkin ada yang tak kenal, mungkin ada yang baru kan. Mungkin ada yang biasa dengar dah perkongsian ni sebelum ni sebab memang saya bawa branding ni. Tapi saya dah jangan risau. Saya setiap tahun saya akan edited. Orang kata latest edition. Kan kita latest edition kita akan edit mengikut keadaan semasa lah, mengikut keadaan semasa, perkembangan semasa. Tapi saya akan bawa branding ni, cuma saya sharing energy lah. Kalau nak social sharing production, saya rasa yang dalam ni gam-gam lain ni lebih hebat lagi. Tapi saya nak sharing energy, saya nak sharing tentang kekentalan jiwa kita, tentang istiqamahnya kita menjadi perunding takaful ikhlas. Kalau jadi perunding takaful tu lain maksud dia kena sebut habis. Perunding takaful ikhlas. Kalau perunding takaful ni, orang lain pun perunding takaful juga. AIA ke Pro ke Great Eastern ke Holnya pun perunding takaful juga kan. Mana kita tahu bahawa ni ramai sahabat-sahabat kita yang berhijrah ke tempat yang hebat tu. Yang walaupun nama di China tapi ramai hebat orang kita di sana kan. So kita nak kata juga yang kita ni takaful ikhlas pun hebat. Sebab tu tajuk saya hari ni, Be Poyo, Do or Die. Itu tajuk saya hari ni, mukadimahnya. So saya ucap terima kasih banyak-banyak lah kerana jemput. Sebenarnya saya segan lah kan, tapi anggaplah ini sebagai ilmu, anggaplah ini sebagai sharing yang saya mampu bagi, sebab tak ada benda lain lah. Saya macam ni lah, saya tak kaya, saya bukan jutawan, saya bukan ustaz, tapi mungkin ada ilmu yang sikit ni sebagai satu bekalan saya lah. Satu bekalan saya untuk kepada tuan-tuan semua, gunakan ilmu yang dimanfaatkan ni sebagai satu saham akhirat saya. Yang tu saya ada pun. Sebab dah lama saya hidup kan. Ya lebih kurang 46 tahun. Umur saya dah 46 tahun. 46 tahun saya hidup. Saya rasa tak ada benda yang sebanyak jasa saya dekat masyarakat. Kita pun tak jadi Tok Guru. Kita pun tak jadi YB. Kita pun tak jadi apa Samdi. Tapi kita jadi cuma ejen takaful. Tapi sekurang-kurangnya kerja-kerja kita yang mulia ni dapatlah boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Kan, insya-Allah. Okey, so saya nak buka slide saya nah. Insya-Allah izinkan saya buka slide saya. Kejap tengok. Bekas. Zoom. Kejap. Tak boleh. Tak boleh kot. Saya tak boleh share. Boleh share. Nampak Hafiz? Nampak tak? Nampak abang je. Boleh, saya dah buka dah. Nampak ni lah. Nampak muka Abang Zul punya gambar profile. Oh, gambar profile? Okey, sekejap. Sebab Nampak handsome tu. Alamak, kejap. Nak share ni, nak share screen kan? Share screen kan? Kita pun jarang. Share screen, lepas tu pilih Zoom, betul tak? Share screen, lepas tu pilih lah yang nak share tu. Sebab dia keluar screen broadcast dulu, kejap. Broadcast tu tekan start broadcast je. Sekejap. Start broadcast 1, 2, 3 and then boleh. Dia akan jalan. Okey. So okey kan? Okey, dah. Dah boleh Okey, so sekejap kita pergi balik ke screen tu. Ke slide tu. Okey. Saya bagi ada slide ni sikit kan. Ikut saya pun tak nak buat slide pun, tapi memandangkan masa 2 jam kan. Oi, lama tu. Takut ada yang mengantuk. So supaya ada saya tak melalut. So saya boleh letakkan slide ni
So kurangnya poin-poin yang saya bagi ni bolehlah tuan-tuan gunakanlah serba sikit kan. Yang mana yang poin yang okey tu kita boleh pakailah. Kalau poin yang tak okey tu anggaplah benda tu sebagai satu orang kata apa? Satu benda yang lalu je. Kan? Okey. So cantik ni Puan Syafi buat poster ni. Saya pun dapat poster tapi gambar tu gambar lama kan. Jangan terkeliru dengan gambar yang poster ni. Ni gambar ni 2000 masa saya kerja bank ni 2015. Sekarang dah 2021, 6 tahun lalu kan. Kita ni biasalah umur dah 46 tapi jiwa tu muda selalu. Kan? InsyaAllah sebab yang itulah jiwa muda tu yang membuat satu semangat untuk terus hidup dan terus berjasa pada orang semua. Tengok logo BMW saya terkejut. Oi, apa ni BMW ni? Building Motivation Week tak ingat saya lah. Asalnya saya pun saya ingat lah. Ada jaw semua. Oh, saya terkejut. Saya tanya Haji Asri semalam masuk semua tu. Memang saya terhebat geng-geng jemaah associate ni, alhamdulillah. Okey, semua ni yang kalau tuan-tuan semua bersharing ni saya akui semua ni dalam yang GAM atau WM dalam ni semua adalah sifu-sifu saya tuan-tuan. Tuan-tuan semua betul sangat-sangat duduk dalam agensi ni. Semua ni adalah sifu-sifu saya ni. Saya dulu masa mula saya start tu, saya pergi jumpa semua orang yang dalam ni. Waktu meeting cara tak langsung ataupun secara langsung, di meeting GAM ke apa, saya belajar banyak-banyak semua kat orang ni semua ni. Saya pernah pergi menutup belaga lutut dengan Tuan Haji Faizal kan. Pergi sampai ke rumah kan, Puan Yan pun ada menuntut ilmu sampai ke KL. Saya pergi sebab masa tu saya punya perjalanan saya agak sukar. Saya join sebab tak ada leader. Okey, tu sebelum saya share tu okey. Saya nak berdisclaimer dululah. Disclaimer dulu supaya perkongsian saya ini hanyalah perkongsian semata-mata sharing. Yang baik tu semua daripada Allah Ta'ala. Yang kurang dan buruk tu adalah diri saya sendiri. Kalau ada ajaran yang tersesat tu jangan follow. Kalau rasa okey follow, kalau tak okey jangan follow. Kalau ada soalan boleh tulis dalam chat tu. Mungkin Hafiz boleh terus yang soalan tu, jawapan kita akan bagi tu jawapan bergantung pada slide tu. Kalau ada yang terkurang dan sebagainya mengguris hati dan perasaan tuan-tuan, saya minta maaf siap-siap awal-awal ni. Sementara saya sempat lagi kan. So hanya Allah saja yang tahu apa niat hati saya tu. Saya apa yang selalu saya kongsikan atau share adalah daripada hati saya yang ikhlas. Ikhlas. Saya tak ada nak sembunyi. Saya bagi clear tu on the spot. Clear maknanya kalau ada yang tersembunyi tu maksud dia saya tak ikhlas lah. Kita duduk dalam takut ikhlas kan. So kena bagi dia ikhlas insya-Allah. Okey, so itu ya disclaimer daripada saya. Okey, dan sebelum kita start hari ni, saya tentang diri saya dulu. Saya rasa mungkin ada yang ejen baru ni, mungkin ada ejen lama. Mungkin ada yang lama pun mungkin ramai tak kenal ataupun tak kenal, maksudnya tak serapat. Mungkin kita sebelum ni kita orang kata mungkin berjumpa hanya di alam maya. Mungkin hanya jumpa di alam maya, mungkin kita hanya jumpa cara kejap-kejap dan sebagainya. So saya cerita sikitlah background saya. Sebenarnya saya berasal dari Kedah lah. Kedah. Saya pun ada kelulusan. Mungkin dalam ni sahabat-sahabat ada yang ejen-ejen kita dalam ni kan, yang ada kelulusan, degree, graduan dan sebagainya. Tapi mungkin ada yang rasa down. Aku ada graduan, ada degree, kenapa aku jadi ejen takaful? Jangan risau tuan-tuan. Semua gam-gam kita dalam ni, AM ke apa leader, kebanyakannya ada kelulusan. Mesti ada yang master, ada PhD pun ada kan. Kan? So saya pun antara leader yang ada kelulusan. Tetapi akhirannya kenapa saya menjadi ejen takaful? Okey, tapi saya cerita background saya lah. Ini macam Hafiz kata dia lah. Saya nak bagi semangat kepada tuan-tuan semua yang dalam ni lah. Mungkin ada yang masih dalam part time. Ataupun mungkin yang masih ada dalam full time plus part time. Maksudnya dia tengah-tengah kan. Dia nak buat part time ke dia nak full time. Ataupun ada yang part time. Memang part time lah. Part time ni yang kita kata bolehlah part time. Tapi insyaAllah saya akan beritahu kenapa kita buat part time. Saya duduk industri perbankan dah selama 17 tahun. 1997. Mungkin ada sahabat kita ni yang baru yang lahir kan ke dunia ni. 1997 tu. Mana geng-geng yang orang kata geng Gen apa orang panggil? Gen yang terbaru ni. Bobby Boomers. Apa kan? Yang baru lahir ni. Saya 1997 saya dah kerja dah. Hafiz graduan daripada ITM, Arau, Polis. Saya rasa saya dengan Puan Syafiq sekali kot. Sama kot. Tapi Puan Syafiq sini saya sikit lah. Sini sesi kot asalnya. Dengan Farhi. Dengan Farhi. Siapa ingat branch head Cikgu Petani tu, kami satu di ITM tapi dia sini lah. Kurang, maknanya lebih kurang, mungkin beza tu je, beza sesi lah. Tapi dari segi apa tu, graduate tu sama. So habis-habis diploma, saya terus kerja bank lah. Kerja bank.
bermula dengan sebagai pegawai bank lah. Saya ringkaskan saya tak boleh cerita pegawai bank sebab dulu diploma masuk boleh jadi pegawai bank. Tapi sekarang diploma masuk hanya jadi khani je dulu. Dulu boleh pegawai bank, tapi pegawai bank kelas 2 lah. Kelas 2 ni maksudnya bukan eksekutif lagi. So saya menapak bermula gaji saya dulu 1,200. Kalau kita total 97 dulu diploma 1,200, sekarang pun diploma kalau tuan-tuan perasan gaji pun masih 1,200. Nampak? Gaji tak menaik tetapi inflasi, kos inflasi kehidupan kita menaik. 97 saya diploma keluar gaji offer masa tu zaman tu Ban Hili Bank. Mungkin ramai yang zaman seangkatan dengan saya tahulah bank tu. BHL Bank, bank pokok nyok lah. Kalau orang utara kata bank pokok nyok. Ban Hili Bank, dia offer 1212 dia kata. Nombor pun cantik lah, biasalah bank Cina ni kan. Nombor tu dia suka main nombor. So dia bagi pun 12, saya apalah kita pun terima lah, jadi ada kerja kan. Sebab zaman tu saya keluar tu, setahun selepas tu berlaku zaman Kementerian Ekonomi because pergolakan kita politik. Kan zaman tu bergolak lah. Kan ada bergaduh-gaduh dalam politik di atas tu. Tak apalah, saya tak mau masa tu kita tak ambil kisah, yang penting kita nak kerja. Sebab saya anak sulung, saya ada 6 adik-beradik, 5 adik saya lagi masa tu masih belajar dan mak ayah saya hanya kerja biasa-biasa saja, background family saya biasa-biasa. Maksudnya mak saya buat bendang di kampung di Pokok Sena tu. Ayah saya kerja government lah, tapi government pun kerja biasa-biasa lah, government, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia duduk bantu orang susah. Dulu kadang saya pun ikut juga mak ayah saya pergi, ikut bapak saya pergi bagi bantuan dekat orang susah tu, tapi dia pun masa dia pun susah nak bagi lebih, tak boleh harap duit kerajaan je bagi. Okay, so dari situ saya dapat tengoklah perjalanan hidup anak-anak orang susah, mana-mana mereka, dan saya pun terjentik ke hati saya bersyukur kerana saya pun walaupun susah tapi saya masih boleh hidup dengan sempurna lah pada waktu ketika itu. Zaman kecil-kecil, zaman dulu memang tak ada gadget kan. So bagi kita kalau hidup tu boleh makan, boleh main bola, pergi mancing kat bendang sungai tu dah jadi satu benda yang cukup best. So bila saya dah kerja, saya dapat gaji 1,200 tu, saya rasa ya Allah banyak lah ni. Kan saya pergi kerja naik motor je, pegawai bank naik motor dalam pakai tie kan. Normal, tapi masa saya first day saya masuk kerja bank tu saya dah nekat dah. Saya dah letak impian dah, sebab saya ni jenis orang yang memang tak mau mengalah. Maksud tak mau mengalah macam mana tau. Saya kalau boleh nak buat nak lawan orang nak lawan orang ni, bukan saya nak lawan macam mana, saya nak seiring dengan orang tu. Bila saya masuk tu, saya kena panggil manager, branch manager. Hari pertama saya report duty kat dia tu, saya dah cakap, aku mesti nak jadi branch manager. Sebab saya tengok dia relax. Dah bilik dia besar kan. Pastilah zaman dulu kan branch manager, zaman dulu kan, tak kisah cerita zaman saya jadi branch manager. Zaman dulu saya jadi branch manager, memang best. Duduk bilik besar. Ada sekretari semua, dapat company car semua. Saya pun dah kata hari pertama saya masuk, saya kata aku nak kena jadi branch manager juga. Berapa tahun? Saya dah kata 10 tahun aku mesti jadi manager. Hari pertama saya masuk kerja. Tapi bukan indah yang rupanya. Hari duty memang manager saya baik, tetapi selepas tu dia menjadi seperti seekor singa. Dan saya pun kena bully lah. Tambah kerja pula Bank Hili Bank kan. Siapa yang pernah duduk Penang, saya kerja dekat Cawangan di Air Hitam, iaitu Cawangan memang kawasan memang ramai bangsa-bangsa Cina yang memang situ businessman lah. So saya pun terpaksa adopt dia punya culture. Staff dalam tu ada 21 orang, 3 orang je Melayu. Saya pegawai, seorang kani, seorang office boy. Yang lain semua Chinese. Tapi saya masa mula tu memang persepsi saya nampak macam saya kena bully. Tapi pada saya fikir balik positif, sekali positif, maknanya saya belajar banyak pada Chinese punya orang Chinese ni. Kan mungkin sahabat kita ada yang dalam ni yang keluarga dia daripada Chinese. Satu yang saya best dengan Chinese ni, depa kerja memang kerja sungguh-sungguh. Depa bukan kerja nak bodek-bodek semua, tak ada. Itu saya memang respect lah. Cara orang kerja macam ni, maknanya masa tu saya masuk masa memang tak ada kaki bodek, semua kerja je, kerja baik. Memang gaduh-gaduh gila-gila ataupun kena bully, tapi lepas waktu kerja memang kerja. So saya pun bila dari tu saya dapat semangat, saya nekat aku mesti jadi branch manager. Dan saya pun berlumba lah, lawan lah. Saya buat kerja sambung tu, saya mesti diploma, lepas tu saya sambung degree buat part time PJJ sebab nak naik pangkat. Saya naik eksekutif satu, lepas tu Southern Bank. Masuk Southern Bank, bukan dia saya lompat tak, tapi kena beli lah Bank Hili, kena beli dengan Southern Bank, lepas tu Bank Negara suruh merger lagi, lepas tu kena beli dengan CIMB Bank. Mana di CIMB Bank lah bermulanya era saya menjadi seorang sales person. Masuk dalam bidang, saya tukar channel. Saya duduk operation lama sangat, dekat lebih kurang 10 tahun tu. Saya dah boring buat benda yang sama, pagi masuk kerja, petang habis kerja balik. Tapi kadang tak balik petang, balik malam. Benda biasalah, rutin harian tu pressure agak lah kan. Kerja tak boleh balik awal. OT pun dah makin lama dah kena potong. So saya pun dah nekat, saya masuk bidang sale. Sebab kawan saya kata kalau nak cepat naik pangkat, kena masuk bidang sale.
Dan dari situ saya belajarlah cara teknik belajar bisnes. Jadi berbank. Sebenarnya saya bisnes lah dulu di ITM, saya minat bisnes. Saya buat bisnes di ITM tu, memang saya buat kafe, saya jual nasi malam-malam, saya jual ayak malam-malam. Memang saya dah minat bisnes, tapi minatnya bukan minat yang cara automatik. Dia cara automatik sebab kita kekangan kehidupan lah. Waktu ketika itu mak ayah saya tak mampu, adik saya ramai belajar. Saya nak dapat duit belanja di ITM tu pun saya rasa macam susah juga. Dan nasib baik yuran UiTM murah. Saya bersyukur sangat-sangat kajian bagi saya masuk UiTM. Yuran UiTM masa tu kalau saya tak silap saya, Puan Syafi pun kita urut RM90 ikut satu semester. Campur dengan yuran gerbuk-gerbuk tu adalah 141 ya satu semester. Murah sangat-sangat masa tu. Tak payah buat pinjaman PTPTN. Saya pula dapat beasiswa lah sebab saya orang susah kan. Saya minta dapat beasiswa di Kedah. Bolehlah joli sikit, beli apa tu orang kata, masa tu tak ada laptop, beli PC lah, PC kan, second hand tu. Okey. So nak cerita tentang perjalanan tu, saya lompat sampailah saya berhijrah ke HSBC Amanah. Kenapa tuan-tuan? Ini dah bermulanya perubahan dalaman saya atau perubahan rohani saya. Kerana saya kerja bank masa tu, CIMB Bank, saya buat dua-dua tuan-tuan. Saya buat konvensional, saya buat Islamic pun saya buat. So gaji saya bercampur. Saya tahu benda tu haram. Sebab apa? Konvensional bank memang ada riba. Saya tahu benda itu haram, tetapi kerana kerja, saya terpaksa kerja. Saya kata kalau saya tak ada kerja, mungkin saya akan jadi benda lain lah. Saya pun tanya ustaz kata tak apa, benda dia tu hukum harus. Tetapi kalau you dapat offer daripada bank Islam ataupun bank yang melajalankan perbankan Islam, saya kena lompat, saya kena pergi. Kalau saya tak pergi, income saya yang dekat komisioner CIMB Bank tu akan jadi haram dan saya akan jadi ahli neraka yang saya kekal selamanya dalam situ. Saya rasa Ustaz Safi, Zulfazli, Ustaz Zulfazli boleh urang kan kot surah Al-Baqarah kan, ayat 257 dekat saya tentang riba ni kan, betapa haram kuatnya hukum riba ni sampai kita ni Allah laknat, kita akan jadi ahli neraka dan kekal selamanya. Sebab kita dah tahu. So saya pun belum masa tu duk carilah kerja bank ni, bank Islam. Saya minta interview bank Islam, bank Muamalat, mereka macam pelik sebab saya kata gaji saya masa CIMB gaji saya tinggi. So saya nak masuk balik ke bank Muamalat, bank Islam tu gaji kena rendah sikit. Saya kata tak apa tuan. Jadi saya dapat kerja yang bank Islam. HR tu macam pelik, dia macam tak logik kan. Dia pun tak nak terima saya. Tapi akhirnya HSBC Amanah lah, iaitu bank foreign bank yang buat Islamic Bank, terima saya dengan hati yang terbuka. Saya resign 24 jam tuan-tuan. Tu saya nak pesan ni tuan-tuan, ada yang kawan-kawan kita yang buat konvensional, ada juga yang buat insurans konvensional, tak kisahlah general ke. Saya rasa mungkin takaful tak ada kot, insurans yang nyawa mungkin tak ada. Mungkin ada yang buat general konvensional. Saya minta nasihat kepada tuan-tuan, berhentilah. Janganlah buat insurans konvensional. Walaupun general sekalipun. Buatlah pada takaful. Kita ada banyak takaful kan, ada 4 kan. Pilihlah 4-4 tu. Jadilah lesen 4-4 tu. Mungkin kata 2 lagi 2 tu, ambillah lesen bini masuk. Buat 4 pun dah cukup dah, makan tak habis dah. Janganlah buat insurans konvensional. So bila saya lompat HSBC Amanah, Allah memudahkan jalan, saya berhenti 24 jam, saya kena bayar notis 3 bulan. HSBC Amanah tolong bayar notis saya 3 bulan kat CIMB. Saya kerja HSBC Amanah, alhamdulillah masuk rezeki saya cantik. Saya start dengan assistant branch manager. Lepas tu saya terus nak pangkat jadi branch manager. Dan saya kena transfer banyak branch lah. Saya punya kepakaran saya membuka branch baru. So sampai akhir sekali saya pergi ke Seremban lah, branch Seremban di Senawang. Branch di Senawang. Dan waktu tu dah saya dengar Cikgu Wahab punya BOP, mana Aizam, masa tu Cik Aizam, mungkin ramai yang kenal Cik Aizam, yang bawa saya ke BOP tu dibantu oleh Farhi lah, sebab saya nak balik Penang. Dan patut terakhir tu adalah gaji saya 12,500, 12,500. Campur elang lah, campur elang, gaji basic campur elang. Memang tiap-tiap bulan saya dapat gaji saya 12,500 pada ketika itu. 17 tahun tuan-tuan saya kerja, baru nak dapat gaji 12,500. Tuan-tuan kat sini ramai kan ejen, saya rasa ramai ejen yang top-top lah ni. Mungkin gaji komisen dia pun dah lebih daripada saya dah kalau saya kerja bank dulu. 17 tahun. Baru nak dapat 12,500. Kalau tuan-tuan bahagi yang 12,500 bahagi yang 17, berapa increment gaji saya? 12,500 bahagi 17 tahun. Setahun gaji saya kenaikan lebih kurang RM735 saja. Berbaloi tak berbaloi? Tapi kita percaya pada rezeki lah. Mungkin Allah ada hikmah dia. Bagi saya kerja dulu. Bagi saya ambil pengalaman dulu. Sebab mungkin kalau tak ada pengalaman, mungkin sukar untuk saya berbuat di Takaful Ikhlas. Tapi alhamdulillah Allah buka kerana pressure lah. Maksudnya saya rasa pressure, saya rasa macam
Allah, aku ni duk buat kerja teruk. Saya committed pada kerja, saya workaholic, sebab tu saya cepat naik pangkat. Saya menjadi branch manager pun waktu ketika itu pada umur saya 36 kot, 35 lah. Antara branch manager yang muda lah pada ketika itu di HSBC Amanah. Tetapi kepuasan tu tak ada lah, sebab saya buat kerja all out ni, kerja all out, tapi yang untung adalah token bank tu, CEO bank tu. CEO bank tu siapa? Memang Mat Saleh atau Cina lah. So saya, walaupun dia beri bonus, dia beri gaji naik yang cepat, tetapi bagi saya tak ada kepuasan. Pada 2015, hujung 2014 saya resign daripada HSBC Amanah. Saya balik ke Penang, tahun 2015 saya join Takaful Ikhlas. Tetapi dalam keadaan yang agak mencabar. Di mana saya masuk tu dalam keadaan yang hutang lah, sebab tak ada gaji kan. Saya tak di offer skim grant macam mana tuan-tuan pernah ada, kawan-kawan kita pernah dapat kan. Skim grant tak ada, ROI, replacement of income saya pun tak ada masa tu. Syed Fahri kata tak ada, masuk kosong kan. Alamak, saya kata biar betul. Kosong. Tapi itulah, sebab saya dah decide nak masuk Takaful Ikhlas, so saya kena terimalah cabaran tu. Kan, sebab saya ada hutang kan, masuk tu anak ada 4 orang, wife saya tak kerja, rumah hutang ada 2 biji, kereta 3 biji, banyaklah. Kan? So saya pun agak suka agak, saya pun fikir banyak kali agaklah. Buat sembahyang istiqarah, minta doa kat Tuhan agar, sebab saya nak buat bisnes tapi saya tak tahu bisnes lain. Tu yang bawah tu kalau tuan-tuan tengok, saya pernah buat bisnes lain. Saya jual burger, saya buat printing t-shirt. Sampingan ni, sambil kerja bank, sebelah kaki saya kat luar. Tapi di-manage oleh wife saya lah dengan adik ipar saya. Saya cuma funder lah, tapi saya sambil runner jugalah. Jual burger, printing t-shirt, jadi kontraktor. Saya buka kafe, pernah sekali buka kafe, habis beratus ribu, buat loan. Pun tak berjadi. Saya jadi cleaning service saya buat sampai yalah, cleaning service tu memang simple kerja. Buatlah. Selagi ada saya buat sampai kontrak kena cancel. Jadi broker normal lah. Macam-macam. Asal masuk duit je, saya buat. Kalau nak bubuh nama company saya waktu ketika itu, saya yang sesuai saya rasa mungkin Caca Merbak Enterprise kot. Caca Merbak Enterprise. Tetapi alhamdulillah saya join Takaful Ikhlas. Okey. So mungkin tuan-tuan dah kenal sebuah sikit tentang diri saya. Saya nak minta tuan-tuan semua follow lah. Mac Sok kan, Sok Mac saya pun terbalik kot. Sok Mac lah, social media. New normal. Mungkin tuan-tuan nak jadi kawan saya boleh add lah, like and friend. Di FB saya ada, di page saya ada, di apa tu, IG saya ada, dekat mana lagi? Dekat Twitter pun saya ada. Dan dekat TikTok pun saya ada. Tadi iklan tu TikTok je. Saya nak ajak kawan-kawan semua buat TikTok. New normal. Kalau orang yang macam saya yang umur 46 ni boleh buat TikTok, apalah tuan-tuan yang muda-muda tu, buatlah TikTok. Sekarang ni new normal. Dan saya bagi keizinan, siapa yang follow Maxok saya ni, kalau ada copywriting, ada konten yang dalam ni, ambil lah tanpa perlu minta izin kat saya. Ini sajalah amal jariah yang saya mampu buat. Tuan-tuan ambil dah konten tu, copy paste lah. Tukar nombor telefon je. Jangan tak tukar nombor telefon pula. Kata aku ada nombor telefon nanti saya dapat kat saya pula bisnes kan. So ambil je lah konten ke gambar, nak edit ke, ambil je lah. Saya pun pinjam gambar pada orang lain tak. Saya minta halalkan lah. Kalau ada yang dalam ni gam-gam yang saya pinjam gambar tu, saya edit. Saya bubuh tu, saya tak minta izin, saya minta tuan-tuan halalkan lah. Tapi saya untuk sini, saya beritahu kat semua sahabat-sahabat jemaah yang seramai ini, gunalah saya punya media sosial ni untuk tuan-tuan buat marketing juga di media sosial. Kan? So tuan tengok ada berapa, saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada apa yang saya tak ada lagi ya? Semua boleh kata semua minit saya ada lah. Tu WhatsApp business ke semua tu lain pula. Ini yang sosial media yang kita kena buat, new normal, kita kena berubah. Kita kena berubah. Okey tuan-tuan, so nanti jangan lupa follow, share and like. Alamak, macam buat produk pula kan. Tapi tak apa, ini saya nak minta tuan-tuan saja kita bagi ramaikan, meriahkan majlis kita, meriahkan kita punya social media supaya orang nampak ejen kita selalu buat promosi dalam social media. Sebab saya pernah tengok kawan-kawan saya kata, jangan nampak iklan dekat FB. Jangan nampak iklan dekat semua media sosial daripada Takaful Ikhlas. Ini adalah pertama kali yang saya lupalah patut saya jadi agensi di Penang dulu. Sampai orang tak kenal Takaful Ikhlas. Walaupun waktu saya join tu 2015, Takaful Ikhlas dah ada dalam pasaran selama 12 tahun. Tapi bila saya pergi promote dekat pulau di Penang, saya buat satu taklimat, ada ramai juga yang tanya Takaful Ikhlas ni sama ke dengan Takaful Malaysia. Tengok betapa kurangnya kita punya marketing, ataupun mungkin saya perasanlah kita kurang dari segi marketing, notice board, billboard dan sebagainya lah. Yang tu yang saya perjuangkan dari dulu. Masa saya masuk 2015, saya perjuangkan benda ni daripada zaman Haji Wan sampai sekarang. Saya tak pernah putus asa memperjuangkan billboard.
Walaupun orang kata media sosial tu dah boleh buat marketing, dah boleh buat iklan dalam FB dan sebagainya. Tapi bagi saya, billboard masih boleh. Kalau tidak, takkanlah Milo kan. Milo masih nak buat billboard. Kalau tidak, takkanlah iklan DG, apa lagi, Maxi Selcom nak buat billboard. Mana kita masih kena percaya, semua media sosial marketing mesti kena guna. Dan saya pun harap tim jemaah pada hari ini bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan kita punya konsortium untuk fight pada pihak management. Mungkin ada orang management dalam ni malam ni ada Hafiz. Kalau ada pun mungkin dia boleh dengar sekali. Tolonglah bantu kami, buatlah billboard besar-besar tu dan sebagainya di setiap negeri yang ada di supaya Thaqaful Fikrah lebih gah di pasaran antarabangsa, insya-Allah. Dan kita tengok kan syarikat pesaing kita masih mengekalkan billboard. Kan? Walaupun dia dah top, walaupun dia nombor 1, walaupun dia nombor 2 di Malaysia, dia masih mengekalkan cara marketing, cara billboard dan signboard dan sebagainya. Itu yang kita nak supaya kita seiring dengan. Okey, so ini saya nak share big mistake. Ini saya nak share sebab saya tak nak bagi kawan-kawan kita dalam ni, terutama yang baru join ataupun yang tengah join, dah ada modal sikit, mula nak tambah bisnes. Nak buat benda lain. Jangan tuan-tuan, biar jadilah ini sebagai kesilapan saya sebagai satu pengajaran kepada tuan-tuan semua. Tapi tak apalah, kalau tuan-tuan nak cuba boleh buat je lah. Mungkin tak percaya cakap saya, okey try dulu. Kalau dah kena baru duduk dan diam. Dah kena, dah rasa menyesal, barulah share dengan orang. Kalau rasa tak percaya, buatlah. Saya punya kerugian main saham BSKL. Saham paling tinggi lah, paling banyak saya pernah rugi. Mungkin ada yang ramai dalam ni mungkin rugi lebih banyak daripada saya. Tapi bagi saya 50,000 pun dah banyak. Saya rugi habis hampir lebih lah, lebih kurang 50,000. Saya lebih lah, lebih sebab yang ni yang sekaligus lah. Saya main saham, terlampau sangat nak ikut trend. Pergi buat dalam trade dalam BSK zaman tu, masa tu zaman bukan zaman sekarang, masa tu zaman manual lagi lah. Saya ada remiser, terlampau percaya kan, kita pun nak main saham, orang pun nak main saham, tengok orang kaya dan kita boleh nak join saham tetapi kena ada ilmu. Kena masuk kelas, masuklah kelas Haji Asri tu kan. Haji Asri Ahmad tu kalau nak main saham belajar betul-betul, tetapi dia akan mengganggu sikit lah perjalanan sebab kita tak fokus. Sebab main saham ni dia macam judi. Dia macam judi. Dia sebenarnya ada saham yang halal tetapi dia macam judi sebab apa? Feel dia tu lain. Bila kita beli saham tu, hati kita tak tenang. Kita akan rasa takut selalu nak tengok saham tu, takut harga jatuh. Bila tengok buka-buka dalam handphone tengok, harga jatuh. Alamak, hati dah tak tenang. Semayang pun tak khusyuk. Doa minta benda tu je. So dah jadi benda melalaikan, dah jadi benda yang tak elok. Kau tak percaya, try. Siapa yang tak percaya, main dulu saham. Tengok macam mana. Kalau untung, tak apa, beritahu saya. Memang ada untung dan ada rugi. Tapi bagi orang yang berilmu. Kalau tak ada ilmu, jangan pandai-pandai cuba dalam keadaan tambah dalam keadaan sekarang ni. Tapi siapa ada duit, bagus sekarang ni, beli saham yang murah tu, simpan. Mungkin satu hari dia akan naik lah. Dia akan naik. Okay. So apapun, yang kedua, saya kata mistake yang sebenarnya jadi ada kontraktor. Saya sampai bayanglah, saya jadi kontraktor banyak-banyak projek lah. Projek saya semua yang ada yang okey, yang tak okey. Dapat sekali, tapi projek yang paling menyentuh hati saya, yang paling rasa terkilan, bila saya buat projek reno masjid pun kena tipu. Kan? Saya buat renovation masjid, saya buat pasang mozaik. Saya ingat lagi, saya pasang mozaik bilik ni, dia bukan satu masjid lah, dia macam bilik dewan macam dewan ceramah. Tambah mozaik dengan pasal shilling. Lebih kurang dalam 30,000 plus dengan tu. Menkon bayar pertama dia bayar duit deposit awal dia 10,000. Lepas tu yang baki tu dia hilang. Saya pun bila buat masjid tu lah titik bermulanya saya terus letak jawatan sebagai kontraktor pada ketika itu. Sebab saya dah halalkanlah duit tu dekat masjid. So saya dah tak ada modal nak pusing, saya letak jawatan di sebagai kontraktor selepas projek tu. Saya tak nak buat dah kontraktor. Kan? Zaman tu kontraktor saya dah kelas tak tinggi, saya kelas F je. Kelas F. Tapi alhamdulillah lah sebab kita adalah bila jadi buat apa satu benda kita kena buat bersungguh-sungguh lah. Saya cubalah cari projek, dapatlah projek repair longkang, buat parit, buat divider, kecil-kecil je. Kerja saya dalam bawah 1,000 lah. Yang paling besar pun masjid ni lah saya dapat lebih semua total lebih kurang 50,000. Tetapi baki tu lah duit tu 30,000 tak dapat payment dan saya pun stop. Saya anggaplah sebagai tu saham akhirat saya halalkanlah walaupun hati tak ikhlas pada ketika itu. Tetapi lama-lama kita kena berlapang dada lah, minta jugalah dihalalkan benda tu sebab masjid juga So tak apalah, saya dengan hati saya pun stop. Lepas tu pergi main skim Pak Mantelo. Bukan Pak Mantelo yang original tu. Original contoh macam skim Pak Mantelo. Mungkin masa tu sahabat-sahabat kita pernah tengok kot ada Plenitude Lane di Pulim.
satu organisasi yang dibarisi oleh bekas-bekas peniaga-peniaga daripada bukan saya nak memburukkanlah, tapi ini ada orang kita, niat saya nak bantu depa, tetapi saya kena tipu balik. So saya hilang duit modal tu. Lepas tu saya jadi business partner, consultant. Consultant pun bukan consultant apa, cuba nak jadi supplier handphone, kena tipu juga, rugi. Tapi yang paling saya menjadi ejen takaful lambat usia 40 tahun, iaitu pada 2015 baru saya join jadi ejen. Tapi itulah, menyesal dahulu tempatan, menyesal kemudian tak ada guna. Lebih baik saya bermula daripada saya tak bermula langsung. So pada tuan-tuan yang dalam ni, yang muda-muda tu, beruntung sangat-sangat tuan-tuan dapat join jadi ejen takaful pada usia yang muda, usia yang masih fresh, masih sihat, otak masih kosong lagi. Tak ada lagi orang kata apa pressure. Tambah yang bujang-bujang tu, masih lagi orang kata apa, yalah bujang kan, dia tak ada komitmen tinggi, boleh lagi fokus dekat buat takaful ni. Itu yang saya nak share tuan-tuan. Jadikan ni sebagai pengajaran, sebagai nasihat saya sebagai seorang abang ataupun ada yang anak yang kecil-kecil, ayah, untuk tuan-tuan semua janganlah buat benda yang kita tak ada ilmu. Kita yang buat ilmu. Okey, itu yang saya boleh. Okey, next saya nak share. Ini cabaran awal saya jadi ejen takaful. So ini untuk mungkin ada yang ejen baru dalam ni, ataupun ejen baru yang ni yang rasa macam kena cabaran gila-gila je. Tapi bagi saya nak cerita kat tuan-tuan, cabaran saya lagi gila-gila. Lagi teruk. Saya bermula dengan kosong, tak ada modal tuan-tuan. Tak ada modal. Tapi kalau siapa dalam ni yang full time sekarang, dah kerja, tetapi teringin nak buat yang part time. Yang dah kerja part time buat takaful, tetapi teringin nak buat full time, ejen takaful. Nak dapat tip, boleh PM saya kemudian. Saya akan beritahu cara dia. Saya memang, saya kata saya berhenti kosong memang, tetapi ada cara-cara dia lah, planning yang kita kena buat supaya kita janganlah sampai menyusahkan orang lain. Maksudnya kita dah tak ada modal masuk jadi ejen takaful. Jangan kita bicara leader kita nak pinjam duit kat leader kita, nak makan pun, nak beli susu anak pun pinjam kat leader kita, jangan. Kita ada planning dia, ada planning dia. Boleh PM tepi. Sebab saya tak nak cerita dalam ni nanti jadi cakap ajaran sesat. Nanti marah pula Tuan Haji Afian tu. Dia dah lah pakar kewangan. Kan? Saya pun kena hormat dia. So saya tak boleh cerita benda tu. Tapi nak cerita kat tuan-tuan, siapa yang rasa mencabar tu, saya bermula dengan kosong, tak ada modal tuan-tuan. Tambah pula saya ni leader. Kan? Saya tak ada upline. Leader saya waktu ketiga tu hanyalah Farhi, branch manager Sungai Petani. Dialah yang sokongan pun daripada dia saja. Leader lain saya buat muka tak malu, saya homoi lah. Tanya Haji Samia, Haji Bok Cikgu Wahab, Haji Nik Faizal. Saya pergi jumpa semua kawan-kawan yang dalam ni. Saya belajar daripada cara orang kata apa, cara tak rasmi. Masa zaman tu kita tak ada Zoom kan. Semua kena share ilmu semua melalui kelas kan. Saya join kelas, saya masuk dan komitmen saya tinggi lah waktu itu kan. Saya modal dengan macam saya cakap tuan-tuan ni, saya negatif 5,000 saya masuk 5,000 dalam hutang saya. Hutang yang saya kena bayar tiap-tiap bulan. Dan akhirnya saya terpaksa berkorban. Saya kena jual satu rumah saya kena jual 2 biji kereta saya, tinggal satu kereta je untuk saya bergerak. Yang tu pengorbanan saya buat lah waktu saya mula start tu. Pandangan keluarga dan rakyat tu normal lah. Family saya memang tentang, family saya, isteri saya, anak-anak okey. Yang tentang adalah mak saya. Sebab dia kata takut saya tak boleh bagi makan kat anak-anak saya. Dia takut saya tak ada duit, susah. Tak boleh. Adik-adik saya lah, adik saya pun sama. Adik saya semua kerja kerajaan. 6 orang, kami 6 orang, saya seorang yang bisnes takaful. Yang 5 lagi semua kerja kerajaan. Ada cikgu, ada polis, ada bomba, ada pegawai kerajaan, dan memang kerja kerajaan lah. Memang mendapat orang kata apa, kebanggaan keluarga saya lah. Kerja kerajaan, dia follow ayah saya lah kan. Kerja kerajaan. Tetapi yang saya seorang ni lah, yang kerja swasta, lepas tu berhenti pula kerja. Dah lah jadi branch manager kan. Yalah, mak ayah dah bangga kan anak dia jadi branch manager. Cuma waktu tu saya dah kahwin lah. Kalau tak kahwin lagi boleh lah dapat menantu lagi kan. Tapi dah kahwin tak boleh dah lah. Walaupun kuartal 03 lagi. Tapi apa pun, dia orang yang tak sokong. Tapi wife dengan anak-anak saya, dia orang okey. Dia orang ikut follow je dia kata. Sebab dia orang nak hidup dengan saya. Dia orang yang nak susah payah pun, wife dengan anak-anak saya. Kan? Dan mereka tahu perjalanan saya kerja bank memang susah. Saya kerja bank committed sampai kadang masa saya kurang dengan dia orang. Masa saya kurang dengan amal ibadat. Maksudnya saya janganlah nak pergi balik kerja dah malam kan, nak pergi kelas mengaji pun kurang, nak join dengan masyarakat di kampung surau, nak buat gotong royong surau pun kadang-kadang tak sempat. Kadang hari Minggu pun ada buka booth. So dia orang faham benda tu dan saya dah cakap lah, saya kata saya nak ada ruang masa sikit untuk family dan ruang masa sikit untuk diri saya bersama dengan masyarakat.
Itu yang kenapa saya berhenti bank tu. Antara sebabnya adalah masa lah. Saya nak ada masa dan alhamdulillah pada ketika itu masa yang saya dapat paling bahagia adalah saya dapat menjaga ayah saya yang dalam keadaan stroke. Yang dalam stroke maksudnya dia dah ICU lah. Dia dah ini selama 10 hari saya boleh jaga dia. Sepanjang masa saya ada di sisi dia. Pada ketika itu dan alhamdulillah Allah mengangkat doa kami dan semua ayah saya kembali sihat lah. Walaupun saya ada sisi dia sebab nanti saya dah full time agent, walaupun saya duduk dengan dia tapi saya boleh buat kerja, iPad masih saya bawa duduk dalam buat tu sambil tunggu dia tu sambil saya buat kerja. Itulah masa yang kelebihan yang saya ada baru jadi agent. Tu betul tuan-tuan, siapa yang ada dalam ni yang jadi agent takaful, yang ada masa tu adalah untuk family emergency. Jangan kata flexi time tu flexi sangat sampai tak datang kerja langsung. Tak, maksudnya kita masih kena ada datang kerja, cuma bila emergency macam tu, bila dia perlukan kita sentiasa insya-Allah ada. Okey, so cabaran pertama yang tu saya kata agensi pertama di Penang. Memang tak ada repo lah. Maksud saya kata tadi, tak ada branding, tak ada repo. Signboard apa pun tak ada di Penang. Saya ni pergilah print flyers, saya pergi pelekat semua masjid-masjid di Penang. Masa tu saya ada office. Office saya hanyalah 2 tempat ya office saya. Sama ada di masjid ataupun dalam kereta ataupun mungkin MACD lah kalau saya nak pakai wifi ataupun tempat yang free. Office saya tak ada office lagi masa tu. So kadang-kadang Sungai Petani jauh nak pergi dari rumah saya tu. So saya malas nak pergi Sungai Petani, saya terus datang ke Suruhanjaya, Penang. Saya akan pergi terus ke tempat buat kerja lah. Tapi port paling best saya lepak adalah di USM lah. Sebab saya dah tahu kan, saya dah belajar sana. So saya tahulah port lepak mana yang tempat boleh buat kerja. Yang masjid, tempat yang boleh sembahyang dan tidur. Dan bila nak buat kerja, saya pergi lepak kat kafe dia. Kafe dia tu memang best lah. Kafe library dia. Library dia ada aircon, boleh buat kerja, boleh internet semua dan sebagainya. Tu masa tu cabaran saya tuan-tuan. Saya nak 1000 daya lah saya buat kerja macam tu. Tak ada office. Saya tak jadikan alasan office tu sebagai halangan saya nak buat kerja tak. Saya pergi cari lah. USM tu masa tu zaman tak COVID lagi. So saya boleh masuk USM, saya pergi buat kerja kat Penang, masuk pulau, rasa macam nak rehat tidur, saya pergi masjid USM. Rasa macam nak buat office, saya pergi library. Duduk library di sana, library dia best. Memang ada aircon besar kan. So boleh buat kerja lah. Boleh buat kerja internet semua komplit. Pakai baju office. Keluar macam biasa, saya pakai baju office. Macam saya kerja bank. Baju saya kerja bank banyak kan. So saya pakai baju macam kerja bank. Pukul 8.30 saya keluar macam biasa. Lepas subuh, dulu lagi awal sebab anak saya sekolah, saya hantar sekolah. Terus buat kerja. Sama macam tu. Walaupun orang kata apa, walaupun kita ejen takaful kan, tetapi saya masih maintain kerja macam tu. Sebab apa? Bagi saya itu adalah disiplin kata kita kerja. Kalau kita duduk di rumah ni mungkin tak boleh buat kerja lah. So saya kena keluar lah. Saya kena beritahu kat anak bini saya bahawanya saya masih bekerja. Itu yang cabaran yang awal sebagai ejen takaful. So kalau tuan-tuan yang mana yang baru join kata cabaran yang ada hanya tu cabaran biasa-biasa aja tuan-tuan. Cabaran saya lagi besar lah. Lagi besar. InsyaAllah gam-gam, AM, leader-leader tuan-tuan semua yang ada dalam ni boleh membantu tuan-tuan insya-Allah. Okey, selepas tu perjalanan awal. Kan. So saya masuk untuk pengetahuan semua, saya masuk sebagai fast track gam. 15/11 saya dikodatkan, tapi masa tu saya tak resign lagi. Notis masih dalam notis, saya tak boleh nak buat lah. So tapi saya dikodatkan untuk dapatkan fast track gam. Berapa fast track gam masa tu saya kena buat? 300,000 FYAC ataupun sekarang ni kita guna ACE lah. Dan saya kena rekrut 1 AM dan saya kena rekrut 12 CYR dalam tempoh 6 bulan. Perjalanan awal saya, kalau tuan-tuan mana yang ejen tu kata, ya Allah, aku nak masuk modal ni nak buat cari satu kes je. Kena cari satu kes je tuan-tuan nak aktifkan tuan punya ejen kod tu. Tapi saya dah lah nak kena aktif kit, nak kena aktif ejen kod, nak kena cari income dan saya pun nak kena cari target juga nak dapat AM dan 12 CYR dalam tempoh 6 bulan. 300k ACE group. Tapi tuan-tuan bayanglah kalau tak ada ejen macam mana nak buat kan. So saya pun carilah kawan-kawan saya balik semua. Saya jumpa balik ajak yang mana boleh ajak jadi ejen, saya tangkap muat je. Masuk je. Yang mana AM saya adalah sahabat saya Karul Izal yang tolong saya join saya sebagai AM full time masa tu. Kan dia pun tengah mencari, so AM part time dulu. Lepas tu sekarang dia dah jadi AM full time dengan saya lah. Tapi yang ejen-ejen lain ramai lah gugur di orang kata di perbatasan tu ramai. Tapi 12 CYR tu saya nak cari dalam 6 bulan tu insya-Allah senang masa tu sebab saya tangkap muat. Yang mana ada lesen saya masukkan lagi senang. Yang mana tak ada lesen suruh ambil exam. Masa zaman tu manual kan. Manual tu kena pergi ambil exam di pusat. Kalau kami di sini di Open University, saya bagi soalan sport dia pergi lulus, saya sponsor exam dia sampai cuma nak dapatkan target tu.
Kan? So apa yang saya buat, saya keluar kerja macam biasa, pakai baju kerja macam biasa, keluar 8.30 ataupun lepas subuh abang hantar anak saya sekolah, saya terus kerja. Sampai petang pun saya nak balik paling awal pun mungkin ke 6. Kadang-kadang lajak lah sampai ke malam. Kalau ada training ke, saya akan lajak sampai ke malam. Kalau tak ada apa, saya akan balik. So target saya awal tu saya dah kena target. So perjalanan awal tuan-tuan, siapa yang ejen baru dalam ni, kena ada target. Masa tu saya punya target, sebulan saya kena buat 20 kes. Sebab saya tahu ejen baru ni tak boleh lagi nak bantu saya buat kes masa tu. Sebab saya nak digan 300 kes. Tetapi Alhamdulillah, saya buat seringkaskan cerita, selepas sebulan saya yakin saya boleh buat takaful ni, baru saya berani buka office agensi saya di Wakaf Siti Aisyah tu, di Seberang Jaya tu. Dengan modal 30,000 masa tu. Di mana saya jual modal tu? Saya terpaksa berkorban, saya gunakan duit tabung haji saya lah. Itu je lah simpanan yang saya ada sepanjang saya kerja 17 tahun di bank. Tak masuk EPF lah, EPF dalam akaun. Tu pun saya dah ambil dah. Citra, Sinar, Lestari dan sebagainya dah ambil dah. Nak merasa pakai takut tak sempat. Kan? Takut tak sempat. Tetapi waktu ketika itu saya ada lah semodal saya, iaitu duit tabung haji saya, duit haji saya nak pergi haji. Saya kata kat wife saya, kita korban start boleh tak? Saya nampak bisnes ni macam bagus dan boleh buat duit. Walaupun komisen pertama saya untuk penghantaran tuan-tuan semua, komisen pertama saya adalah RM125 je waktu tu. Tu pun kes saya, kes bini, anak-anak. Dan adalah customer seorang dua. RM125 komisen pertama saya. Walaupun ketika itu first saya dapat komisen, saya hampir give up, saya hampir cakap macam saya memilih satu bisnes yang tak betul. Tetapi saya revise balik mindset saya kata mungkin ni satu permulaan. Kalau RM125 dah okey, mungkin bulan kedua boleh naik. Sebab tu saya buat kerja. Saya close masa tu tahun pertama, bulan pertama dan dalam tahun pertama lah. Average lah 10 ke 15 kes sebulan. Ada sampai 20 kes sebulan pun ada. Saya buat kerja memang saya all out sebab saya tak ada income. Saya ada push factor saya masa tu. Saya ada singa lapar yang kat belakang saya yang sedang meligan saya, yang sedang kejar saya. Yang kejar saya sebab apa? Siapa dia? Anak bini saya lah tuan-tuan. Kalau saya tak buat kerja, mereka ni nak makan apa? Kan? Masa tu cabaran kita kadang-kadang, kita biar anak bini kita makan, kita tak makan. Kalau tuan-tuan kata susah, saya masa tu start kadang-kadang sehari makan sekali je. Kadang-kadang sehari tu kalau rasa macam tak boleh mampu nak makan, saya niat puasa sunat siap. Itu pengorbanan antara pengorbanan kita buat. Kadang kita pergi appointment ke satu tempat, kita nak patah balik tu, mungkin tak cukup duit. So duduk kat sana. Tidur dalam kereta. Kan saya pernah bawa, ini cerita pengalaman saya nak cerita tuan-tuan lah. Mungkin sebagai iktibar untuk saya sebagai leader atau sebagai tuan-tuan kawan-kawan yang nak bawa kawan masuk jadi ejen. Saya bawa ejen baru saya pergi ke satu pameran booth di Penang. Kawasan tu buat dekat masjid, dia macam pameran antara anjuran masjid lah. Saya masa tu modal tak banyak kan, jadi leader. Saya bawa, kami tidur di masjid je. Saya tidur di masjid. Tapi minat saya baik. Saya kata tidur masjid mungkin senang. Kita boleh mangkit tahajud, boleh mangkit subuh awal, boleh dengar tazkirah subuh dan boleh sambung kerja. Program tu 3 hari 2 malam lah. Booth tu 3 hari 2 malam. Tetapi 2 malam tu memang kami tidur di masjid. Mana barang semua duduk dalam kereta, ambil baju ya pergi mandi kat masjid, betul tidur kat tepi-tepi lereng masjid lah. Masuk balkoni tu. Dengan nyamuk semua banyak tu normal lah. Kita pun beli buat nyamuk. Saya bawa yang kesilapan saya bawa ejen yang baru. Masa baru seminggu jadi ejen, saya bawa pergi join benda tu. Dah saya pun tak ada ramai ejen pun full time. Apa yang jadinya selepas balik pada tu, ejen 2 orang saya ni terus lari. Tak mau join dah takaful. Dia kata susah. Kan? Masa buat tu, dia pun tak kata apa kat saya. Dia pun follow je. Tapi bila dah balik tu, lepas tu saya dah tak contact dah. Dia orang dah lari dah. Dah tak nak datang lah. Itulah cabaran yang paling sedih lah saya kata masa tu. Saya bawa ejen baru pergi buka booth, duduk tidur masjid. Dan selepas tu saya ambil iktibar, saya kata kalau saya tak mampu jadi leader, saya kata saya jangan buat macam tu kat ejen saya Naya. Maknanya ini adalah nasihat saya kepada tuan-tuan, siapa yang nak jadi leader, yang sekarang ni dah ejen, dah jadi AUM, dah jadi mungkin AM sekalipun, dia nak naik gam, dia kena cermin diri dia dulu. Adakah kita bersedia untuk menyediakan segala-galanya untuk ejen kita? Sebab ejen kita yang masuk tu adalah amanah yang Allah bagi kat kita. Kita kena make sure ejen ni berjaya. Kalau dia tak berjaya disebabkan salah dia, okey tak apa, no fine. Tapi kalau dia tak berjaya disebabkan kita, itulah tanggungjawab kita. So saya rasa bersalah waktu tu, saya dah janji, saya kata aku mesti kena jadi gam yang berjaya, aku kena jadi kaya dulu, aku baru aku akan bagi secara kemudahan kepada ejen-ejen aku. Tu. Dan
Selepas tu lah, sebab tu selepas 10 bulan saya nampak cantik, saya kata kat wife saya korbankan kita lah ni, kita kena korbankan lah duit 30,000 duit tabung haji kita ni, buka office kejap. Nanti saya ganti balik. Saya kata saya nak bayar balik bulan-bulan lah. Sebulan 1,000 balik, masuk balik ke akaun tu, nak bayar balik. Saya buat perjanjian dengan wife saya dan saya buat perjanjian juga dengan wife anak-anak saya. Saya kata dalam masa setahun dua ni, kita mungkin dalam keadaan yang orang kata tsunami keuangan. Maksud dia kena bersabar kejap. Mungkin tak habis nak bercuti dah. Nak pergi bercuti makan angin ke tempat-tempat yang best-best nak tiap-tiap bulan. Dulu saya mesti kerja bank tiap bulan saya bawa anak saya pergi jalan-jalan makan angin. Maksud dia bercuti cuma pendek-pendek lah, kadang Langkawi, Penang macam tu je. Tapi memang ada benda tu. Maksudnya duduk bawa bercuti, ada masa untuk pergi shopping dekat KLCC, kat Pavilion. Saya suka bawa dia orang pergi ke situ sebab anak-anak saya memang suka macam tu. Saya nak expose kan dia orang, tak nak bagi dia susah macam saya. Tapi bila saya buat takaful, saya terpaksa buat agreement, saya kata kat anak-anak saya dengan wife saya, minta tolong support kejap dalam masa setahun dua ni, kita tak boleh pergi tempat macam tu, dan tolong support saya bagi doa saya kata. Minta kat wife dan anak saya, doa je. Dan anak-anak wife saya okey, dia orang faham. Dia tak apalah abang, dah 17 tahun dah kami dah rasa macam tu. Apa salahnya setahun dua ni kita berkorban kejap. Kan kita bagi abang buat kerja ni lah elok-elok. So saya pun alhamdulillah. Saya pun buat dan akhirnya bulan ke-10 saya buka office. Bila dah ada office tu, saya bawa anak bini saya datang ke office tu, dia orang kata, "Oi, seronok." Dia orang kata, "Oh, insya-Allah satu hari ni dia orang nak take over lah bisnes saya tu." Cuma saya tak bagi anak saya buat sebab saya nak suruh anak saya belajar dulu. Belajar dulu sehabis baik supaya esok dia orang senanglah bila nak manage office saya. Okey. So, cerita sikit tentang pencapaian kerjaya saya di TI ni. Tak tahu mana pun tak ibuk. Saya bukan top agent, saya bukan top group, agency manager. Saya bukan top leader tuan-tuan. Kan? Tapi personal production saya, ini personal lah. Saya group punya saya tak dapat banyak award lah. Group ataupun lead direct ni saya tak dapat banyak award. Sebab yalah, saya baru dan ejen saya mungkin yang baru sam-sam kuku. Cuma tahun lepas lah saya ada 2 orang yang mengiringi saya. Sebelum tu saya ada top ejen tapi mungkin rezeki dia tak sama, tak lama dengan saya. Dia dah dipancing oleh orang lain, dia pergi ke syarikat lain lah. Ada top, sebelum tu saya ada top 2 new agent nationwide. Saya pernah melahirkan top 2 agent nationwide tetapi mungkin rezeki tak lama dengan saya. Dia pergi ke tempat lain, tak apalah, saya berterima, orang kata berlapang dada lah. So saya dua harap dia lah ada partner yang boleh orang kata apa, geng saya lah pergi, saya pergi overseas kan. So yang ni yang saya dapat, saya pernah pergi Korea, masa tu rookie tu sebab baru masuk kan, nak income tak ada, so saya buat je lah, buat tiba-tiba tengok nama keluar kata boleh pergi Korea, rookie. Saya pun tak apalah, terima je lah. Lepas tu saya buat, saya tak dapat. Lepas tu saya dapat umrah direct. Umrah 3 kali lah. Alhamdulillah, umrah pertama saya dengan Takaful Ikhlas. Sebanyak saya kerja dengan bank, tak pernah pergi pun tempat umrah ni. Tapi dengan Takaful Ikhlas, saya dapat peluang menjejak kaki ke Tanah Suci. Itu antara sentimen value yang saya pertahankan. Sebab apa saya masih tak pergi ke mana-mana. Sebab saya menghargai apa yang saya dapat di Takaful Ikhlas ni. Itu yang saya masih bertahan lah. Walaupun dilanda badai, dilanda bermacam-macam offer, macam-macam cabaran, tapi saya masih tetap setia. Harap-harap doakanlah saya, semoga saya setia lagi dengan Takaful Ikhlas ni, insya-Allah. Tapi dalam masa perjalanan tu ada juga pencapaian terburuk. Saya nak cerita juga pencapaian terburuk sebab yang ni saya harap membuka minda ataupun memberi satu inspirasi kepada tuan-tuan semua. Walaupun kena demote, saya kena demote pada tahun ke 2018. Sebab tak memenuhi maintenance of contract sebagai GAM. So saya kena demote. Kena demote AM. Saya yang ni saya fobia agak trauma sebenarnya sebab saya tengok di utara ada 2 orang, 3 orang GAM yang kena demote AM, akhirnya dia lupus dalam pasaran. Dia hilang terus. Kena turun GAM turun AM, lepas tu turun AM, lagi hilang. Saya kata, Allah, adakah aku akan jadi seperti itu? Saya macam tersentap lah. Saya tak salahkan orang, saya tak salahkan siapa-siapa pun atas kejatuhan saya waktu ketika itu. Saya salahkan diri saya sendiri. Saya salah diri sebab saya tak buat yang terbaik. Saya tak buat ikut apa yang syarikat minta. Saya tak buat seperti yang kerja boleh. Walaupun saya dapat pergi umrah, saya dapat apa semua, tapi dari segi grup, saya tak membimbing rakan-rakan niaga saya ataupun ejen saya dengan begitu baik untuk sama-sama memandu. Dan tapi alhamdulillah, saya diberi masa setahun, saya bangun balik, saya bangkit balik, saya buat balik, saya tersedar, saya kata ya, saya all out balik lah. Saya rebound balik, saya buat habis all out. Alhamdulillah tahun 2019 saya dapat balik pangkat GAM saya tu. Antara faktor-faktor yang buat saya jadi
push factor saya waktu ketika saya jatuh tu, satu benda yang saya buat. Saya bagi tanam diri saya. Apa yang saya buat dalam tu, setiap pencapaian saya dapat, Zulhijrah resources tak ada dalam data. Semuanya ada ikhlas. Mungkin ada siapa yang pernah kena demote kan, ataupun yang pernah tahu kalau kita gam kena demote ni, nama agensi dah tak ada. Kalau kita ada ejen, kita ada agensi, mungkin kita boleh nama agensi lah. Tapi kalau yang macam saya tak ada agensi, saya direct dengan company, dia akan bubuh nama ikhlas. So kerja masa tu buat kerja ikhlas lah tuan-tuan. Saya buat kerja ikhlas. Nama Zulhijrah tak ada langsung. Dan satu motivasi kepada saya untuk saya kata saya nak kembalikan balik nama Zulhijrah dalam senarai di inilah pesaing-pesaing gam di Takaful Ikhlas. Alhamdulillah 2019 saya dapat naik balik. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, so baru kita masuk tajuk Bipoyo. Allah kan. Tapi tak apa. Masa tu ada, saya akan ringkas secepat mungkin supaya kita dapat seiring lah. Mungkin boleh buat kita boleh buat sebagai orang kata apa, forum juga nanti. Mungkin Hafiz boleh buat soalan. Sambil-sambil tu kita tanya soalan. Kalau ada soalan, kita tanya soalan. Okey, Poyo ni maksud dia proud of your own. Bipoyo, kita pun pernah dengar kan. Awi duk kata Poyo kan, semua kan. Kita ingat Poyo, apa dia lah Poyo ni. Sebenarnya Poyo ni benda yang bagus ni. Kita kena proud of your own. Proud dengan diri kita sendiri. Kenapa kita kena Bipoyo sebagai ejen Takaful? Kita kena bina career. Kita kena bangga dekat ejen Takaful ni, kita jadi ejen Takaful. Kita kena cinta syarikat yang kita wakili ni, iaitu Takaful Ikhlas Family Health. Kita kena bangga, maksudnya kita kena menyayangi dengan sepenuh hati. Kita kena backup. Kalau orang kutuk syarikat Takaful Ikhlas Family Health, kita kena backup. Kita jangan kita tambah lagi. Orang dah tuanglah minyak, kita pergi tambah. Orang dah bagi api, kita pergi tuang minyak lagi. Jangan. Kita kena berkawan dengan orang team management TIB. Jadikan mereka sebagai supporter kita. Jangan cari gaduh dengan mereka. Dan kita jaga mereka sebagai kawan. Gaduh pasal kerja tu lain, tak apa. Standard lah, saya pun memanglah gaduh juga dengan team management. Tetapi jangan jadi gaduhkan dari segi emosi dan sebagainya. Jaga hubungan. Kita anggap dia orang tu, dia orang makan gaji. Dia orang pun ada tugas dia orang juga. Kalau dia orang terror dia orang dah jadi ejen. Tetapi dia orang mungkin terror dari segi management support. Dia orang terror bahasa kampung. Dia orang pandai. Dia orang pandai untuk mendevelop ejen. So kita perlukan orang-orang macam ni juga. Kita perlukan tim management juga untuk develop kita sebagai ejen. Kita kena cipta kejayaan bersama agensi dan rakan-rakan. Kita jangan seorang-seorang. Jangan syok seorang-seorang. Naik fella, aku berjaya seorang-seorang. Lepas tu kita pun tekan kawan lain. Boleh kawan lain jangan naik jugalah, jangan naik. Jangan. Kita kena bawa kawan-kawan sekali. Biar lawan ligan. Kita dah buat 300,000 sekarang. Okey, kawan kita duduk ligan belakang, kita ajak, mainlah join. Aku hang man dah buat lagi. Dia buat dah dekat-dekat kita 280, kita pergi pula 350. Kita lompat lagi jauh. Macam tu. Kita membuat kejayaan bersama agensi dan rakan-rakan. Kita kena kejayaan yang luar biasa, big Y tuan-tuan. Kita jangan jadi ejen Takaful yang suam-suam kuku. Janganlah jadi ejen Takaful yang biasa-biasa sangat. Bolehlah biasa-biasa. Mungkin ada yang kawan kita yang dalam zuhud, dia kata. Tapi zuhud tu biarlah kita dengan Tuhan. Dalam bidang Takaful ni, bidang konsultan ni adalah bidang marketing. Tuan-tuan kena expose diri tuan-tuan, kena jadi orang yang paling hebat. Bila kita buat Takaful, kita kena jadi paling hebat. Kita kena ada big Y kita. Kena buat big Y. Kan? So, itu kongsi kejayaan dengan orang lain. Macam itulah sebagai inspirasi. Bila kita berjaya, kita bubuh lah kan. Kita punya dapat award ni. Bukan kita nak rayak dah, bukan kita nak belagak. Tetapi kita nak jadikan sebagai inspirasi. Kita nak tarik orang lain pun sama lawan kita. Sebab tu terjadi dengan konsortium ni. Saya faham. Niat konsortium ni adalah supaya kita dapat sama-sama. Kita tak nak seorang je duk jaya. Setiap tahun dia duk ambil award. Tak. Kita nak semua kawan-kawan dalam konsortium termasuk jemaah ni juga boleh buat berjaya. Contoh MRA dan sebagainya. Kalau jemaah punya ni top 10. Kita nak yang lain pun masuk juga jadi top 10 ke top 20. Kan? So yang tu yang kita kata Bipoyo. Proud of your own. Okay. So next. Apa yang kita perlu buat untuk jadi sebagai Bipoyo? Follow je direction syarikat, follow je agensi atau follow leader. Jangan lawan cakap tokek. Tu saya punya pesan lah. Jangan lawan cakap tokek. Kita tengok kan kawan-kawan kita yang mana lawan cakap tokek. Kan? Dia tak mau ikut syarikat. Dia kata syarikat ni macam ni dan macam ni. Dia keluar, lompat pergi tempat lain. Dalam ni tak ada. Dalam ni tak ada. Saya ada kawan-kawan lain. Dalam ni semua bagus-bagus ni. Semua setia. Yang luar pada kawan lain. Ramai dah yang dah lompat pergi sana pergi lah sekali. Akhirnya ada yang berjaya, alhamdulillah kita doakan yang baik-baik untuk mereka. Tapi ada yang kecundang. Kan? Kalau kita tengok persentage, ramai yang kecundang berbanding dengan yang berjaya. Yang berjaya. So, kita janganlah. Kita ingat baliklah. Kita follow je direction syarikat. Follow je agensi leader kata. Kita kena copy paste apa leader kata. Ikut perubahan semasa.
Lain ni COVID, kena MCO, kita guna media sosial. Orang kata sharing lah. Amir Hamzah, saya rasa Amir Hamzah dah share buat media sosial. Dah berpuluh-puluh dah dia share dengan kita di COVID kelas ni. Dengan syarikat, dengan agensi, orang panggil dia cakap. Tapi kalau kita duduk dengar, tak ada action, no point juga. So kita kena follow je perubahan semasa. Kalau COVID ni kita follow media sosial, kita kena buat media sosial. Dan kita kena buat kerja yang sepatutnya committed lah. Macam datang training hari ni, datang sharing. Kalau kita training pun tak nak datang, kita sharing pun kita tak nak korban. Yalah memang macam Hafiz kata dia, mungkin masa untuk keluarga, yes. Tetapi percayalah, ejen takaful ni, masa untuk keluarga tu terlampau banyak dah. Banyak sangat dah. Kalau bukan hari Ahad pun, hari Senin pun kita boleh bersama keluarga. Tak perlu tunggu hari Ahad. Tak perlu tunggu hari Sabtu. Kan? Hari lain pun kita boleh bersama keluarga dah. Sebab tu best nak jadi ejen takaful. So kita kena committed lah. Sebab apa? Kita kena hargai apa yang leader kita buat. Kita hargai apa yang kawan-kawan kita buat. Sebab esok, bukan sekarang ni kita jadi ejen. Mungkin kita satu hari kita akan jadi leader juga macam Hafiz. Kita akan jadi leader macam Tuan Haji Asri, Nik Faizal, Safi dan sebagainya, Puan Afian. Dan kita akan buat benda yang sama. Dan kalau kita pernah buat benda ni dekat diri kita, tak mustahil satu hari ni ejen kita pula akan buat kat kita. So tuan-tuan, dia committed. Kena committed, barulah kita boleh dapat kejayaan. Itu sebab tu. Kena ada big why. Ini kena big why, buktikan secepat mungkin. Proven senang saya kata. Bila kita jadi ejen takaful, mungkin ada yang ejen baru, saya tahu. Halangan ni satu, kadang family tak bagi. Mak ayah kata, hantar ayah lah jadi ejen takaful. Apa buat kerja ni? Tak ada masa depan lah apa. Senang nak tutup mulut mereka. Buktikan. Buatlah, buktikan. Buktikan dengan cara tuan-tuan sendiri. Macam saya, ejen baru saya ada. Kalau siapa kenal Superleman, Sulaiman Noh, Superleman pula. Sulaiman Noh. Dia family dia memang tentang dia. Sebab dia engineer. Kan? Tiba-tiba nak jadi ejen. Memang family dia. Saya kata, tapi dia nak. Dia kata apa dia nak buat Abang Zul? Ni. Saya kata tak apa Man. Kita buktikan Man. Kata hang kerja ni memang berbukti. Alhamdulillah tuan-tuan, dulu dia kerja, dia study, dia tak boleh bagi duit kat mak ayah. Sekarang dia jadi ejen takaful full time, dia boleh bagi duit kat mak ayah. Dia boleh beli kereta dia sendiri, dia boleh beli motor dia sendiri, dia boleh sewa rumah asing. Walaupun dalam masa yang singkat. Baru 2 tahun dia jadi full time ejen, dia dah boleh buat semua tu. Itu sebab semua yang jadi ejen takaful, yang ada halangan macam tu, kena cipta big why secepat mungkin. Kena je big why. Kalau tuan-tuan macam saya, big why saya kena buktikan kepada anak dan isteri saya. Sebab mereka dah berkorban. Dah berkorban saya selama 2 tahun tu, tak dapat apa yang sepatutnya, sampai kena jual kereta, kena jual rumah. Saya kena balas balik jasa tu. Saya kena buktikan balik yang saya memilih kejayaan takaful ni adalah benda yang betul. Dan kita kena jadi kaya raya. Kena buatlah tuan-tuan. Kena jadi kaya raya. Tolong sangat-sangat. Saya minta kat tuan-tuan semua. Kena jadi kaya raya. Dunia dan akhirat. Dunia kita rasa dunia sebenarnya kita hidup. Akhirat tu adalah saham sedekah yang kita boleh buat. Kan? Banyak sedekah lagi best. Lagi best. Mana kalau kita kaya ni kita nak bagi sedekah pun kita tak kisahlah. Kan? Kita nak bagi berapa pun tak kisah. Duit dalam poket kita ni bawa keluar. Tiba-tiba duit keluar duit 50. Kita bagi je duit 50 tu. Sebab yang tu mungkin bila Allah dah kata dah kita pilih. Kita selit dalam poket. Duit tu yang terpilih. Memang bukan hak kita. Kalau kita letak balik, kita pilih duit lain, tengoklah duit 50 tu akan jadi apa. Sebab tu kata, kalau nak selamat, jangan bubuh duit 50 dalam poket lah. Bubuh duit RM1 lah selalu dalam poket. Tapi janganlah panggil macam tu. Maksudnya, kita kena sedekah ni kita boleh buat macam-macam lah kalau kaya, tuan-tuan. Seronok. Saya pula ni tak kaya pun. Saya tak kaya raya. Saya abang, tapi saya nak jadi kaya raya macam mana Tuan Haji Faizal, Nik Faizal, Haji Asri, Puan Syafiq, Tuan Haji Dafian dan semua leader-leader dalam ni yang kaya raya. Saya tangin jadi kaya raya macam tuan dan semua. InsyaAllah doakan sama-sama. Dan yang kita kena buat, jadi muslimin yang luar biasa di sisi Allah. Yang ni saya nak kisah transformasi diri saya sendirilah. Saya nak share dengan tuan-tuan mau jadi inspirasi. Saya tak alim. Saya tak orang kata tak kuat agama pun dulu. Maksudnya kita ni biasa-biasa lah, buat yang wajib je. Tetapi bila sejuan takwik lah, ya Allah, kita kawan dengan ustaz ramai kan. Ustaz kita punya staff ramai. Kawan kita pun ramai ustaz. Ejen kita pun ramai ustaz. Dan kita pun banyak masa duduk kat masjid. Kadang kita mengaji, kita dengar kuliah. Dia akan automatik, cara tak langsung tuan-tuan, dia akan merubah diri kita. Jadilah baik sikit lah. Nak kata baik sangat tak lah. Tapi baik sikit. Baik sikit mana benda yang kita tak pernah buat dulu. Sunat, rawatib kita jarang buat, kita buat. Duha kita jarang buat, kita dah buat lah ni. Apa lagi? Selalu beriktifal, berzikir. Dulu kita jarang buat, kita ada masa dah ni. Sebab kita tak fikir benda-benda pressure dah. Saya dulu fikir bank kan, dia buat kerja bank tu, kalau tak ada hasil tu, sampai tak tidur malam boleh fikir. Tetapi nak zikir tu zaman ya Allah tak pernah terfikir. Nak tahajud bangun lagi lah. Tak usah cakap lah. Tapi Allah bagi hidayah, sebab tu saya kata
siapa yang duduk dalam takaful ikhlas ni adalah insan-insan terpilih. Allah bagi hidayah kat tuan-tuan duduk dalam takaful ikhlas untuk bantu takaful ikhlas, untuk bantu masyarakat kat luar sana untuk jadi untuk buat kebaikan. Kalau bukan kita tuan-tuan di takaful ikhlas, siapa lagi? Nak harap orang luar, orang yang bukan muslim untuk join kita, mustahil lah. Dia tengok logo takaful ikhlas kali hijau pun dia dah lari dah. Sebab tu saya kata kalau orang kita sendiri tak bertahan, orang kita sendiri tak bertahan dan takaful ikhlas, jangan salahkanlah siapa lagi untuk bantu takaful ikhlas. Kan kita sedih lah kadang-kadang kita tengok kawan kita banyak yang dah berjaya dan takaful ikhlas tiba-tiba kerana sedikit offer ataupun sedikit tawaran yang lebih tentang duniawi dah lompat pergi kan. Itu tak apalah, itu kita doa yang baik untuk mereka. Okey, insya-Allah. So apa benda kita jangan buat? Die. Do or die. Kalau tak buat negatif, benda yang negatif jangan buat. No action, talk mali. Saya cakap banyak. Saya pun kadang risau kan. Ini saya peringatan untuk diri saya dan juga kawan-kawan lah. Saya duk cakap banyak, duk share dengan orang tapi saya tak ada action. Kan? Production tak tahu mana apa kan. Tapi kita buatlah, kita buat semampu yang boleh lah. Action tu kita buatlah. Jangan cerita tentang negatif tentang syarikat, agensi dan dia. Janganlah kutuk leader kita. Kita kena ingatlah, leader kita lah yang langkah mula yang membawa kita ke dalam industri takaful. Tanpa leader kita, walaupun sejahat dia pun, sekurang-kurang dia pun leader tu, tapi dialah orang yang pertama yang membawa kita ke dalam dunia ni. Kalau kita berjaya dalam sebagai ejen takaful, kita kena ingat jasa dia balik. Walaupun kita pernah bergaduh dengan dia, kita pernah bertikam lidah dengan dia, kita pernah berperang dengan dia sekalipun, kita masih kena hormat dia sebagai leader. Kalau tanpa dia, kita tak akan jadi ejen takaful. Dan tanpa dia, mungkin kita tak akan berjaya macam mana kita ada sekarang ni. Itu saya selalu pesan, jangan buat macam tu. Ejen saya tak apa. Kalau yang nak negatif saya senang. Kalau yang nak keluar. Okey, tak mau tak apa. Jangan cerita negatif. Mungkin saya bukan leader yang terbaik. Sama macam kita kerja makan gaji. Bila kita makan gaji, kita tak boleh kerja dengan syarikat tu. Kita resign, kita masuk kerja tempat lain. Yelah, macam mana lah ejen kalau dia tak boleh kerja dengan saya, okey, no problem. Saya bagi kelonggaran, pergilah mana agensi dia nak pergi. Saya rela hati bagi dia pergi. Sebab apa kita baca macam ni lah. Mungkin dia tak sesuai dengan kita, mungkin dia sesuai dengan orang lain. Mungkin dia tak berjaya dengan agensi saya, mungkin dia berjaya dengan agensi lain. So kita kena berlapang dada. Tapi jangan cerita pasal negatif, jangan tikam belakang, jangan cerita benda-benda keburukan yang tentang leader yang kita bawa masuk. So jangan hilang fokus tuan-tuan. Jangan buat macam-macam tapi dapat semacam. Ni yang saya pesan tadi, big mistake saya buat tu. Janganlah duduk dalam ni dah buat dah takaful elok, dah pergi buat unit trust pula. Dah pergi buat harta pusaka, boleh, tak ada masalah. Kalau boleh fokus, okey, no problem. Saya ada lesen IFP tuan-tuan. Tu pun saya tak guna semua lagi. Saya tak buat lagi semua tu semua. Saya ada lesen IFP, saya boleh buat semua saya nak buat. Tetapi sebab apa? Sebab saya nak fokus dulu. Mungkin satu hari saya dah berjaya ataupun mungkin saya dah mampu, baru saya akan kembangkan bisnes tu. Maksudnya bukan saya seorang buat, saya akan ada staff. Saya akan ada spesialis dalam bidang-bidang tu untuk bekerja dengan saya menjadi consultant dalam bidang-bidang harta pusaka, unit trust dan sebagainya. Tapi yang mana tuan-tuan yang ada lesen takaful ni? Saya minum sekejap. Yang mana yang ada lesen takaful ni? Buatlah takaful sungguh-sungguh. Buat macam-macam, income duduk semacam tu ya. Tak buat semacam. Maksudnya buat takaful je, tetapi dapat macam-macam. Tak percaya, tanyalah kat Gam Hafiz kita pengurusi tu. Kan? Dia buat takaful kan, dapat macam-macam dah. Sampai dah naik Gam dah. Alhamdulillah, tahniah. Kan? Dah boleh naik Gam. Tanyalah kat siapa pun leader-leader dalam ni yang buat. Kan? Mungkin ada lah segelintir leader yang buat macam, tapi dia mampu. Maksud dia dah capability dia dah okey lah. Bagi kita yang ejen yang baru-baru ni, jangan duk pergi fokus buat benda lain. Nak pergi buat kowe lah, nak pergi buat apa ni? Kuku lah, buat SOX lah, macam-macam lah. Lah kali hak ni tak boleh, hak ni pun tak boleh. So yang tu saya, ini pun pesan pada diri saya juga ni. Saya minta saya tak buat macam-macam lagi kan. Tapi memang masing-masing kita tahu kita businessman. Kita nak diversify kita punya income, nak diversify kita punya risk. Tetapi kita kena tengok dulu ilmu tu cukup tak cukup. Kemampuan kita cukup tak cukup. Kalau kita nak buat macam-macam boleh, kita ada staff 10 orang. Seorang jaga pusaka, seorang jaga unit trust, seorang jaga account, seorang jaga apa? Insurance, seorang jaga general, seorang jaga corporate insurance. Itu okey. That system yang cantik. Ada agensi yang buat macam tu. Yes, the system is very good. Tapi kalau kita tak mampu, takkan nak jual, nak close case medical card hibah pun susah, duk ungap-ungap, janganlah pergi buat benda lain. Buat benda ni dulu, fokus dulu. Kan? So kena ada goals. Ni pun sama. Matlamat tak jelas memang tak akan berjaya. Kalau tak kisah yang baru ke yang lama, letak matlamat, goal tu
jangka pendek pun boleh, jangka panjang pun boleh. Kalau boleh buat dua-dua, macam buat vision board kan. Semua kena ada vision board. Dan vision board tu kena renew tiap-tiap tahun, tuan-tuan. Kalau boleh kena renew tiap-tiap tahun. Saya pun renew vision board saya tiap-tiap tahun. Tiap-tiap saya renew. Saya benda yang okey, saya taklah buat baru. Tapi saya ambil itu, saya buang lah yang mana dah achieve ataupun yang mana saya tak achieve, saya tambah-tambah. So vision board tu sentiasa ada. Kan? Sekarang ni, kita kena tengok selalu vision board tu. So matlamat yang kecil, mungkin ejen baru, dia punya goal dia mungkin pendek je. Dia kata aku nak income 500 dulu. Okey, buat yang pendek dulu. So matlamat panjang dia, okey tahun depan aku nak beli kereta pula. Macam tu. So kena ada goal, tuan-tuan. Dan satu, kita kena committed lah. Macam saya cakap tadi, attitude, disiplin tu paling kena jaga. Attitude kau tak ada ni, ejen bagilah ilmu macam mana pun. Saya sharing lah macam mana pun sampai terkeluar tekak saya pun. Kalau attitude tu tak okey, tak positif, kita tak akan berjaya. Disiplin kena jaga, tuan-tuan. Kalau kita kerja tak cover, kita kata fleksibel. Yes, betul. Tapi tetap kena ada waktu kerja. Kalau orang yang kerja part time, nama part time. Okey, kalau tuan-tuan tahulah, saya tanya, ada yang buat part time dulu, pernah buat part time kat hotel, pernah buat part time sebagai McDonald, KFC. Part time ni ada time tak? Kerja time. Part time ni ada time kan? Maksud dia kalau dia pergi kerja KFC pun, dia kata dia buat part time. Okey, 4 jam kena kerja 4 jam. Sejam RM25. Sejam RM5. Tetap ada time. Di Takaful pun, kalau kita kata kita buat part time, sehari tu mesti kena ada time. Kalau kita tak ada time, maksud kita bukan part time, itu no time. Kalau part time, kita kena spend tak? Macam mana? Balik kerja pukul 5. Okey, aku kena buat 2 jam. Hari ni aku nak buat kerja Takaful 2 jam. Okey, 5, semayang asar settle, 5 sampai 7. Okey, buat kerja Takaful. Tak kisahlah nak posting ke, nak buat call calling ke, nak buat direct approach ke. Tak kisah, tapi kena ada masa. Dalam sehari tu, masa part time untuk kita buat ejen Takaful. Mungkin dia kata, okey, siang dia tak free. Okey, dia balik dulu. Settle. Lepas maghrib pun nak buat atau lepas isyak. Okey, kena spend lah. Berapa jam sehari kalau part time? Sejam ke 2 jam? Itu baru nama part time. Kalau kita buat part time ni sambil-sambil je, tak apalah, hari ni tak payah lagi lah. Esok pula lah. Itu bukan part time, itu no time. Kalau orang kerja part time kat luar, pergi KFC, boleh cakap, saya tak nak kerja ni tapi saya nak buat part time. Boleh tak? Boleh kan? So samalah kita kat Takaful. Kena committed, ada training, ada sharing masuk. Sekarang ni Zoom kan? Masuk je lah, tuan-tuan. Buka je Zoom tu, bagi ada kehadiran kita tu. Mungkin kadang kita dapat, tak dapat banyak, dapat sikit pun jadi. Duduk lain toilet pun tak apa, buka je. Yang penting kita masuk, support kawan-kawan. Kita kongsi rahmat, mungkin dengan cara macam kita dapatlah sikit kejayaan. Dan yang last sekali, janganlah tak jaga hubungan dengan Allah dan manusia. Benda ni maksud dia selalu saya pesan ni untuk diri saya juga kan, tuan-tuan. Kita janganlah, benda yang wajib kita kena buat lah. Yang wajib kena buat, memang kena buat kan. Janganlah kita tak buat langsung benda yang wajib. Wajib kena buat. Sebagai orang Islam kena buat. Tapi kalau ada tu, buatlah yang lebih-lebih tu. Yang ekstra tu. Yang orang kata apa, yang ekstra tu, yang mana orang kata apa, yang sunat-sunat tu, tambahlah, buatlah sama-sama. Berbanyakkanlah. Mungkin kita mampu, kita tambah. Sedekah kita mampu banyak, bagi banyak. Mampu kita sumbang tenaga dan kederat kita buat. Yang penting hubungan kita dengan Allah automatik akan membawa satu kebaikan kepada hubungan kita dengan manusia. Janganlah kita bergaduh dengan kawan-kawan, jangan kita cari pasal, jangan kita berhasad dengki dengan kawan. Kita jaga ini juga jiwa kita dengan kawan-kawan. Semua jadi kawan, biar semua jadi kawan. Jangan kita cari lawan. Kalau kata benda yang silap tu, kita mengaku je kita silap, kita ampun maafkan orang. Kalau orang buat silap gitu, kita ampunkan. Dan kalau kita rasa salah, kita mengaku je lah. Jangan ego kita terlampau tinggi, kita turun down dengan diri kita minta maaf. Kalau kita salah dengan ejen macam saya buat salah dengan ejen saya sendiri pun saya minta maaf. Saya down dengan diri saya kata mungkin saya bukan manusia yang sempurna. Dan kita ni semua belajar sama-sama. Saya pun menuntut ilmu lagi dengan ejen saya. Walaupun mereka baru, ada ilmu mereka yang lebih baik daripada saya berkongsi. Itu yang kita kena buat lah. Ni benda-benda yang antara yang negatifnya jangan kita buat. Dan seterusnya, dan kita habis dah, okey, habis dah. Kita habis sesi pertama kita ni. Hasilnya bipoyo. Okey kan. Yang ni sebagai tip sikit lah, bukan tip lah. Ni sebagai panduan macam mana saya tak jadi top pun. Saya bukan ejen top leader, bukan top agent, bukan top agency, dan bukan MIA sekalipun. Sebab tu saya kata segan tadi bila orang ajak sharing dekat dalam grup ni jemaah. Tetapi saya konsisten producer. Saya maintain je, saya buat je. Saya istiqamah, saya buat je. Saya orang nak kata apa, katalah aku macam mana aku buat je. Saya kan, saya buat, saya rekrut orang, istiqamah saya buat. Jadi tak jadi pun tak apa. Saya rekrut orang, masuk hari ni. Dah dapat ejen kod, ambil lesen saya, tiba-tiba esok pergi daftar dengan syarikat lain pun ada dah. Saya tak apalah, saya kata lapang dada lah, biarlah.
Exam dengan kita, training dengan kita. Dah lulus exam pergi daftar dengan syarikat lain pun banyak kali dah saya dah kena. Saya buat je. Dan apa pun saya buat, ini contoh lah saya buat macam mana kita nak dapat income yang banyak. Komisen saya tu dah 5 angka lah. 1, 2, 3, 4, 5 angka. Saya tak tulis lah amount kan. Tapi nanti tuan-tuan faham sendirilah. Dengan calculation saya buat kat bawah ni. Kalau tuan-tuan sebagai leader nak jadi ataupun AM sekalipun lah. AM pun boleh. Sebab tu saya pesan dekat semua ejen-ejen ataupun ejen saya sekalipun. Kalau tuan-tuan nak jadi berjaya dan income cepat, kena naik pangkat. Kena cepat-cepat naik pangkat. Saya macam saya di agensi tu je, saya tak pernah halang ejen saya naik pangkat. Saya menggalakkan mereka naik pangkat. Lagi cepat, lagi bagus. Sebab saya nak diorang buktikan kejayaan kita ni ada career. Tak naklah balik kampung kan, tiap-tiap tahun dia balik kampung 3 tahun dah duk jadi ejen je kan. Mak tanya, hang buat apa lah ni? Takaful lagi ke? Mak saya buat dah ni dah jadi assistant unit manager dah mak, naik pangkat dah. Kan? Macam tu at least kurang-kurangnya dia dapat proud. Tu yang kita panggil poyo, proud of your own. Jangan kita duk agent je, kita kena ada target. Naiklah jadi leader, walaupun AUM sekalipun. Satu langkah, lepas tu naik jadi AM. Kalau nak cepat memang kena naik jadi GAM. Kau tak boleh GAM AM pun gaji dia banyak. Macam mana buat? Tapi kena ada setting goal. Macam mana commission, kalau agent kat bawah. Tuan-tuan kena buatlah 100,000. Sekarang ni kita panggil ACE kan. By hook, by crook, tahun pertama buat 100,000 ACE. Kalau tak boleh 100 tahun tak apa, bahagi 2 lah diskaun 50%. Buat 50,000, paling kurang 50,000. Tapi sekarang kalau nak pergi Kashmir pun kena buat 100,000 kan. So kena buatlah 100,000. Kalau tak boleh pun 50,000 tak apa dah. Bahagi 2. Berapa komisen kita dapatkan? Komisen kita sekarang dah 40%. Kalau buat 100,000, bulan ke-12 atau bulan ke-13, komisen tuan-tuan dah 3,333. Kita buka rata lah. Kan tak tahu memanglah komisen kita turun. Kan? Tahun depan turun dah 30, tetapi akan ganti balik dengan komisen baru, betul tak? So kalau konsisten macam tu buat 5 tahun, kalau dia tak minat jadi leader lah. Busuk-busuk pun komisen dia dah 16,000 ataupun 15,000. Itu komisen agent. Kena letak target komisen nak buat berapa. Kalau kata busuk-busuk dia tak mau buat, dia tak pandai buat tinggi, dia buat 50,000. Kalau dia maintain 50,000 pun, 5 tahun pun komisen dia dah 8,000 dah, 9,000. Kita ada sahabat-sahabat kita yang power-power lain kan. Yang saya kenal Cik Aliah. Dia buat 2 turn. Berapa komisen dia? Tuan-tuan tanya dia sendirilah. Dia antara orang yang saya walaupun dia agensi tu Haji Afian, tapi dia duduk di Penang, saya selalu ambil aura dia. Selalu ambil semangat Abang Aliah tu dengan Kak Siti. Dia orang lama ni. Tetapi dia orang buat takaful, ya Allah Akbar. Memang betul-betul all out lah. Dan income mereka pun saya dah tahu, memang saya tahu. Income mereka memang betul-betul. So kalau tuan-tuan jadi GAM, kenapa saya konsisten? 7,500 saya buat, nampak overriding, nampak direct unit. Saya buka rahsia untuk tuan-tuan tahu commission overriding bukan apa. Untuk tuan-tuan ada semangat, ada minda kata aku pun nak jadi GAM satu hari nanti. Tak kisahlah, masa tu kita tak tahu. Mungkin 5 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 10 tahun. Bergantung kepada usaha kita. Kan? So, bila kita dah dapat income macam tu, barulah kita akan boleh jadi poyo, proud of your own. Tak mesti je kita, yalah kejayaan kita subjektif. Tak semua orang berjaya dengan duit ringgit. Ada orang yang berjaya mungkin bila dia pas exam TPE pun dah satu kejayaan. Itu dah satu kejayaan permulaan. Kejayaan bermula menjadi ejen takaful. Pas exam takaful pun dah okey dah. Oh Allah, best. Ada yang orang ambil 2-3 kali. Ada orang ambil sampai 4 kali nak pas exam TPE. Tapi kalau kita pas sekali pun itu dah kejayaan bagi kita dah. Kejayaan bagi kita. So kita mungkin kejayaan subjektif, tapi sebab itu adalah satu permulaan kejayaan. Dan kita kena terus mencipta kejayaan demi kekayaan. Dan alhamdulillah saya nak share dengan tuan-tuan, bukan saya ni, kalau saya berbuat 6 tahun lah, tahun ni tahun ke-6 lah. Kalau saya nak buat ini sikit perkongsian ni, mungkin ada yang boleh ikut dari saya. Ni adalah seorang yang risk taker. Risk taker ni maksudnya orang yang simple. Bagi saya simple lah. Saya kata kalau saya nak apa, saya akan buat benda tu dapat. Dan kalau saya tak boleh, saya let go je benda tu. Maksudnya saya bangun pagi, saya kata kalau hari ni aku nak, kata aku nak makan contoh saya nak makan benda mahal sikit lah, kata tuan saya nak makan Subway. Saya akan pergi makan Subway. Walaupun bagi jika itu saya ada duit mungkin tak sampai 10, ada RM10 je. Saya akan beli benda makanan yang Subway tu yang harga RM10. So tapi kalau kata saya tak mampu, saya tak makanlah Subway. Itu macam contoh simple. Maknanya kalau saya nak apa-apa saya akan beli. Kalau esok katalah zaman datang satu ketika saya diuji, senang bagi saya jual. Itu je. So hasil daripada saya ni saya nak share dengan tuan-tuan lah.
kalau saya nak jadi ini bukan senario nah, saya nak share tuan-tuan, inspirasi pada tuan-tuan buat ejen takaful boleh jadi kaya raya di dunia dan akhirat. Sebab saya sebenarnya saya nak share balik benda ni sebab saya nak balas balik jasa orang yang dah berkorban dengan saya. Family saya lah terutamanya. Wife, anak saya dan mak ayah saya lah. Saya nak bagi dia orang mengasa sebelum saya pejamkan mata saya yang terakhir, saya nak buat yang terbaik. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, kalau saya nak simpan cash, tapi jangan tuan-tuan ingat salah faham. Saya bukan beli cash. Kalau saya nak beli cash tunai, saya nak jadi jutawan macam Tuan Haji Nik Faizal, Tuan Haji Asri, Puan Syafi, Tuan Haji Hafiz, Tuan Nik Faizul, Haji Mutalib. Kalau saya nak jutawan, saya nak beli cash, saya tak mampu. Saya tak sempat dan mungkin tak sempat pun saya nak beli. Kalau saya nak simpan duit dengan hasil takaful, komisen saya tu nak beli cash, semua benda ni saya tak mampu. Tapi apa amount yang saya tulis ni? Adalah amount yang bulanan saya terpaksa risk taker, saya kena bayar bulan-bulan. Saya kena bayar kereta saya yang saya teringin, yang saya dreamkan tu, kereta emas saya tu. Sebanyak 2,200, saya teringin beli air fire untuk family dan ejen saya guna. Saya bukan untuk diri saya. Saya guna ni, saya share ramai. Ejen saya pun merasa naik. Ejen saya pun boleh guna nak pergi buat appointment. Saya boleh bawa ejen saya pergi jalan-jalan bila ada trip di KL ke apa dan sebagainya. Dan saya pun boleh bawa family. Dan rumah ni adalah rumah yang memang saya nak bagi last lah sebelum saya terpejam mata. Nak bagi anak, bini dan mak ayah saya merasa duduk kat sebuah banglo. Yang bernilai jutawan lah. Yang bernilai juta-juta. Dan saya bukan jutawan cash, saya jutawan hutang. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, dengan hasil takaful lah, saya boleh bayar semua hutang-hutang ni. Cuma rumah tu saya berbintang sebab tak siap lagi. Tak siap lagi, so kalau Tuan Hafiz marah ni, Tuan Hafiz hantar ni dia marah saya ni, suruh buat hutang. Tapi saya punya hidup saya simple, tak semua orang boleh buat, tapi saya nak bagi satu inspirasi kepada tuan-tuan, kita buat ejen takaful boleh. Rumah tu saya tak bayar lagi sebab tak siap lagi. So saya ada masa, tapi saya dah lock, saya siap komitmen saya. Saya dah lock, saya kata okey lagi 2 tahun rumah ni siap, aku nak kena bayar dah 5,800, aku kena dapat income sebanyak tu. Untuk tambahan. Yang saya bayar lagi ada 2 kereta dan rumah yang sekarang saya duduk lah. Dan rumah sekarang pun saya duduk, saya dah ada planning, saya dah jual lah. Saya dah jual untuk buat modal untuk beli rumah yang baru tu. Cuma nanti insyaAllah kalau ada rezeki, kita sempat lagi. Kalau MCO pun okey, lain projek pun slow. Tak tahulah 2 tahun lagi sempat siap kat rumah saya tu. Kalau sempat siap, kita masih ada lagi di muka bumi ni. InsyaAllah saya akan raikan sama, saya akan jemput semua datanglah untuk meraikan. Dan itulah tuan-tuan saya nak beritahu. Ada banyak cara lah kita nak jadi ejen takaful sebab saya satu ya, bila benda ni ada push factor saya dah dapat big Y untuk anak, bini dan keluarga saya kena buat kerja lah. Kalau tidak siapa nak bayar ni? Hutang saja 10,000. Kan? Hutang saja dah 10,000. So, kalau saya tak buat, siapa nak bayar kan? Senang, mudah bagi saya. Simple lah. Kalau lah saya tak ada, tak mampu, okey jual je lah. Saya beritahu kat wife, anak bini saya. Kalau hampa mampu pakai, ambil sambung bayar. Kalau tak mampu, jual je lah. Duduklah apa yang ada, yang kita ada. Itulah pemudahkan lah. So, sekurangnya kita, apa yang saya pesan untuk diri saya dan diri tuan-tuan, sebelum setiap hari kita bangun tu, kita niatlah hati kita buat yang terbaik. Allah dah bagi bangun tu, ya Allah, Alhamdulillah, kita baca doa bangun kan. So kita dah kata, ya Allah, hari ni aku nak buat yang terbaik hari ni untuk diri aku, diri keluarga aku dan juga semua orang sekeliling. Sebab apa? Sebab hari tu je kita ada ni. Semalam dah sejarah, hari ni je kita ada, Allah bagi ni anugerah dan esok belum tentu lagi ada. Kena ingat tu tuan. Selalu kena buat tu. Yang hari ni kalau kita mampu nak beli hari ni, belilah siap-siap hari ni. Jangan duk tunggu esok. Belum tentu esok kita ada. Itu yang saya nak selalu saya bawa pendekatan tu lah. Dan saya pun pesan kepada kawan-kawan semua. Apa yang kita buat ni, buatlah secara baik insya-Allah. So itu yang saya last slide saya yang saya beritahu saya. Okey, ini insya-Allah next project saya. Sebab kita kena tahu big dream never die selagi kita tak mati ya. Bermimpilah, berimpianlah tuan-tuan semua. Berangan-anganlah selagi kita tak mati. Kenapa kita tak tahu? Mungkin hari ini kita tak dapat, mungkin esok kita dapat. InsyaAllah kan, doalah semua. Inilah big dream saya next seterusnya. Saya teringin nak pakai kereta hijau ni. Bukan apa saja seronok lah menghabiskan masa lapang saya. Sebagai orang kata kereta mainan kan. Kalau orang kata kereta mainan kan, walaupun poyo kan. Kereta mainan. Tapi sebagai satu bukti supaya saya nak pesan, kita kena jadikan ejen takaful ikhlas ni sebagai satu ejen yang dipandang bukan biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Kita ni payah nak rekrut orang, payah nak cari ejen sebab apa? Sebab kita tak buktikan. Ejen takaful ikhlas ni ejen yang berjaya sangat-sangat. Memang ada yang berjaya, saya faham semua ada, tetapi tak ditransformkan kepada nilai yang orang boleh nampak.
berbanding dengan syarikat lain lah. Bukan, kadang ada benda yang boleh kita tiru juga kepada kawan-kawan kita di syarikat lain. Yang mana yang memang cara tarikan dia adalah cara yang berbeza-beza. Berarti saya faham. Tetapi dalam bidang marketing dan ni sales, cara tarikannya adalah menunjukkan ke proven. Bukti tu kena ada. So baru orang boleh. So saya harap semua ejen yang takaful ni buatlah lebih baik, buktikanlah kepada orang luar sana, kepada family yang kita ni dia insya-Allah. Ya, itulah sikit kongsian saya hari ini. Dan saya rasa itu je lah kongsian yang saya boleh bagi. Sudah stop. Baik, Mazul, lagi? terima kasih banyak. Sangat terinspirasi dengan perkongsian Mazul ini. Ya, insya-Allah. Abang Zul cakap tadi Abang Zul seorang risk taker kan? Risk taker. Awal cerita tu dah risk taker dah. Dah berhenti kerja daripada jawatan branch manager berhenti jadi ejen takaful. So nampak kat situ perjuangan nak jadi ejen takaful tu sangat besar lah. Besar. Baik, ada soalan sini Abang Zul. Ada soalan ni daripada Hatifi Azim. Dia tanya, apa yang menyebabkan tergerak hati masuk TI? Walhal sampailah ni boleh dikatakan tak ada cawangan baik Tanjung maupun Butterworth. Siapa ni? Daripada orang utara ke ni? Orang utara ke? Hatifi mungkin daripada utara. Saya tak pasti daripada Hatifi ni dia tanya, kenapa nak jadi ejen takaful ikhlas sedangkan dekat Pening tu tak ada pun cawangan. Mungkin Prudential ada cawangan, AIA ada cawangan kan. Tapi takaful ikhlas tak ada cawangan. Kenapa pilih takaful ikhlas? Okey, jawapan saya tanya, apa guna cawangan tu? Apa guna cawangan tu? Tak apa, untuk difikir lah. Untuk assist. Untuk assist okey, memang untuk assist. Lepas tu apa tujuan dia orang lantik kita jadi ejen? Kita jadi ejen, kita dibayar komisen kan. So apa tujuan kita jadi ejen kalau kita nak ada cawangan? Kita dibayar komisen yang tinggi. Kan, kita dibayar komisen selama 6 tahun tinggi dan itulah tugas kita untuk assist ejen. Dan zaman sekarang pun zaman dah online. Kan, zaman dah teknologi, dah tak perlu dah nak kena ada brand menu dan sebagainya. Itu yang saya boleh counter lah. Dan kenapa saya takut ikhlas? Bagi saya takut ikhlas senang. Kalau kita duduk di syarikat lain, kita tak ada lah masa nak buat sharing macam ni. Maksud dia tak nampak lah kita nak buat sharing. Orang tak panggil dah setakat buat 1,000 sebulan. Yang sana buat 1 juta setahun. Sebulan 1 juta. So persaingan dia tak kuat di takut ikhlas dan kita boleh belajar. Kita boleh belajar. Kita boleh belajar orang kata slow, step by step. Kalau kita masuk syarikat lain, kita tak boleh belajar slow ni. Siapa yang lambat slow macam ni dekat takut ikhlas, pergi company lain memang tak boleh buat kerja lah. Kalau kat takut ikhlas pun dah slow, pergi kat syarikat lain lagi tak boleh buat kerja. So saya milih takut ikhlas sebab saya dah duduk dalam bidang kewangan Islamik. Saya dah duduk dalam SABC Amanah. Saya nak cari syarikat takaful yang betul-betul buat 100% lah syariah. Itu je. Ada dua dulu. Dulu ada dua. Syarikat takaful Malaysia dan takaful ikhlas. Tetapi selepas takaful Malaysia jual dia punya entity family dekat Great Eastern, hanya ada takaful ikhlas. Walaupun pada awal ketikanya saya kata takaful ikhlas memang slow gila. Yalah syarikat Melayu kan. Syarikat Melayu memang kerja pun slow, lembab. Sebab saya pernah kerja di syarikat international. Saya rasa culture ni perlu diubah. Mula-mula saya masuk dulu. Tapi kita tak boleh mengubah seorang-seorang, tak boleh. So kita pelan-pelan. Kita ubah diri kita dulu. Kita bawa pelan-pelan. Alhamdulillah saya tengok takaful ikhlas dia makin berubah. Mungkin siapa yang lama mungkin dapat rasalah perubahan tu. Dan kita pun dah makin lama dan inilah tanggungjawab kita. Kalau orang kita tak masuk dalam takaful ikhlas, kita tak bagi idea dekat takaful ikhlas, kita tak bagi energi kat takaful ikhlas, mungkin rugilah. Itulah tujuan kita. Kalau bukan orang kita, siapa lagi nak bantu takaful ikhlas? Cik Hatifi tadi daripada Faisal Group dia cakap sebab 2015 tu masih menggunakan borang kan. Betul. So macam mana Abang Zul submit kes borang tu dekat Sengah Petani? Sengah Petani kan? Sengah Petani. Macam mana Abang Zul submit tu setiap minggu pergi ke ataupun pakai courier tu macam mana? Okey, daripada Sembilan Jaya nak pergi Sengah Petani dekat je Hafiz. Setengah jam je. Dekat je. Setengah jam lah. Berapa minit tu? 30 minit. Kalau tak jam, setengah jam. Setengah jam setengah jam. Walaupun dia melibatkan kos lah, ada tol, ada minyak semua memanglah. Tapi kita buat kerja sistematik lah. Seminggu 2 kali lah kita pergi.
Seminggu dua kali. Kalau kita pergi buat kerja dekat Penang pun, kita kutip kes pun kita bawa balik, kita isi borang semua dulu komplit. Seminggu 2 kali kita pergi. Seminggu 2 kali. Kebetulan waktu tu staff Takaful Kelas Cik Fahri tu duduk dekat dengan rumah Manzul. So kalau Manzul kalau Manzul tak ada nak pergi, Manzul pas kat dia jelah. Orang pas kat dia lah. Dia tu Manzul kata, Manzul tak ada leader. So dia lah yang support. Saya pun berhutang budi jugalah kat Cik Fahri tu, walaupun dia dah tak ada dengan kita kan, dah pergi tempat lain. Tapi dia banyak berjasa juga kat saya lah. So dia pun ada pesan, sebab dia pun tahu Abang Zul nak pergi minyak tu semua kos juga, dalam masa tu tak ada gaji. So dia offer lah, dia kata ada tak apalah, hang ada kes nak hantar ke apa ke, hang kumpul-kumpul, hang bagi kat aku buat pergi branch. Macam tu lah yang support dia bagilah. Okey. Ni ada soalan juga Abang Zul. Ni soalan lebih kepada teknikal lah, teknikal sikit. Okey. Kalau income sebulan 10k untuk bayar pinjaman, berapa ya polisi hibah yang terbaik kena ambil? Hibah yang terbaik 10k? Hibah untuk hutang 10k tu berapa? Ini kalau Abang Zul kira lah, cuba dia nak share, mungkin dia nak tahu macam mana teknikal perkiraan tu macam mana kan? Okey, kalau ikut hukum abang kata bijak rancang wang. Bijak merancang wang macam BNW Tokey dia kat sini, Tokey dia. Macam Tokey kat sini kan. Kalau ikut skala dia, memang kalau kita ikut, kita normal calculation kita tu kan. Kali 12 kali 10 tahun. 10,000, kita jangan, setengah orang ambil income, tapi kalau boleh jangan ambil income, ambil expenses. Ambil expenses kali 12 kali 10 tahun. Itu hibah yang sesuai untuk dia. Tetapi kena kira pula faktor-faktor ekonomi sekarang ni, expenses. Lepas kita kira yang tu, expenses kali 12 kali yang tahun, kita kena tengok pula bulanan yang bila hibah, katalah contoh 100,000 hibah dia, bulanan dia berapa? Kalau bulanan dia tu melebihi 5% daripada income dia, itu adalah tak cantik dah sekarang ni. Dulu kita kata 10%, tetapi dalam keadaan ekonomi yang ketika ini, kecuali kita dah buat profile lah, fact finding, kata dia ni memang orang kaya, memang dia dah tokek, kita dah tahu dah dia ni businessman berjaya, itu okey. Tapi orang yang biasa-biasa, yang mass market, make sure bulanan dia jangan lebih 5% daripada income dia. Keadaan sekarang ni, dulu 10%, dulu saya guna calculation 10%. Sebab di bank pun kami dia ajar macam tu, teknik tu. 10%, tetapi bila dalam keadaan ekonomi macam ni, kita jangan lebih 5%. Maksudnya kalau dia gaji 10,000, 5% dia 500. So bulanan dia jangan lebih 500. Kalau untuk takaful dan apa-apalah, kalau dia yang bayar, kalau dia bayar untuk dia punya wife, untuk anak-anak, boleh lajak sampai 10%. Kalau dia bayar untuk diri dia sendiri, jangan lebih 5%. Baik. Itu calculation yang kita guna, dan alhamdulillah bila kita dapat macam tu, kita dapatlah orang yang bayar cantik lah, Hafiz. Mana payment cantik lah. Payment cantik, PR cantik, CE pun cantik lah. Ya, betul. Walaupun komisen kecil pun tak apa. Janji dia bayar cantik. Bayar cantik kan. Baik. Tengok siapa yang tanya soalan tadi. Saya tengok yang tanya soalan tadi. Cik Nazran, daripada Faisal juga tanya soalan yang pasal tadi yang 10k tu berapa nak ambil income protection kan. Jadi 10,000 darab 12 darab 10 lah yang sepatutnya. Tapi kalau kita expenses lah. Kita tolak expenses dulu 10,000 tolak campur lah hutang-hutang lain, makan minum semua kan. Ya. Kalau kita belajar nak sekolah semua masuk semua. Betul. Darab 12, darab 10, darab 10. 10. Kalau kita ambil income, kita kali 12 kali 10, banyak sangat. Memang tak mampu. So kita ambil expenses dia. Expenses, okey. Expenses dia. Expenses dengan income berbeza jangan betul. Lah. Termasuk pinjaman lah. Kalau ikut Nazran tanya ni, bayar pinjaman. Okey, pinjaman. Kita boleh kira pinjaman saja pinjaman campur dengan duit makan belanja ke semua. Duit sekolah anak, tak kisahlah expenses dia, kali 12 kali 10 tahun. Itu yang ni. Okey, siapa ada soalan lagi boleh tanya boleh tanya dekat sini. Saya nak tunggu 1-2 soalan lagi, and then saya nak buat penggulungan lah. Ada lagi soalan tak? Kalau nak tanya, unmute je. Kalau nak tanya terus boleh, tak masalah. Boleh ya. Saya teringat tadi saya tengok slide Abang Zul yang kata setiap tahun daripada 2015 sampai tahun lepas ada convention yang lepas lah. Setiap lepas ada convention yang lepas. Jadi saya teringat masa saya AUM dulu, saya pernah pergi convention umrah juga, umrah Palestin masa tu, umrah Jordan. Dengan masa tu barisan yang pergi tu ada dekat sini. Afian ada. Abang Zul terlepas.
Abang Apa tu tu, lepas yang tu. Abang Faizal, Kak Ian, Haji Asri pun ada masa tu. Masa tu saya agent biasa je. Saya UM, saya macam kecil kan. Saya Aha. dream lah ada tu. Saya nak jadi macam dia orang ni. Dan Oh, kita best. teruskan dream tu, insya-Allah boleh. Dengan Betul. betul insya-Allah boleh dapat kan. Okay, tengok Abang Zul pun tunjuk tadi perjalanan dia nak sebagai gam tu macam mana. Okay, Betul. ada soalan kat sini. Dia tanya, tadi kenapa kena 10 tahun? Okey. Kenapa So, kena 10 tahun? itu adalah calculation yang orang kata kalau logik ni dari segi orang kata limfa kan. Kita punya life insurance punya calculation tu kita ambil 10 tahun pendapatan yang boleh sekurangnya family to survive sementara. Makna dia ada dua cara. Setengah tu orang family dia tak reti buat bisnes. So dengan income tu dia ada untuk dia buat investment. Dia tak pakai duit basic. Kata dia dapat 500,000, dia tak pakai pun 500,000 sebenarnya. Tapi duit 500,000 dia disimpan dalam tabung haji ataupun ASB. Dengan duit ASB dividen tu dia guna untuk survive expenses dia. Macam tu. So duit pokok tu tak duit pokok tak lok ataupun dia ambil pakai dia punya dividen lah. Dia pakai dividen dah ataupun setengah orang dia pakai separuh, dia settle apa-apa yang penting yang utama dulu, lagi separuh dia guna sebagai untuk dapatkan create lazy income. Untuk dia invest dalam ASB, dia ambil duit dividen dia pakai tiap-tiap bulan. Tapi kalau orang yang businessman, dia akan guna duit tu untuk buat bisnes. Mungkin dia buka kedai runcit, dia buka kedai makan, duit tu. Tapi sekurangnya dia sebab amount tu besar, jangan perhabis lah. Kena separuh buat bisnes, lagi separuh guna untuk create lazy income. Cara passive income lah. Tu yang kita kena buat 10 tahun tu sebab bila kita buat pendek, dia tak nampak amount tu yang push amount yang besar untuk cover dia. Baik, clear dia nak ada satu dana besar lah sebab bila kita tak ada income tak ada kan, betul kan? Betul kita income tak ada. Wariskan income tu cuma nak waris tu biarlah lama. Bila lama tu kita pakai dividen je. Pakai dividen betul? Itu kita ajar lah, kadang kita teknik juga tu, kita ajar dekat family orang yang prospek tu, tuan yang ni sebagai satu peninggalan supaya esok anak waris tuan boleh simpan duit tu dan dia orang akan dapat hasil daripada dividen. Kita contohlah kita buat 10 tahun plus dividen lah kan. 10 tahun pendapatan plus dividen. Plus dividen. Okey, baik, ada satu soalan lagi daripada Nadine. Salam tuan, apa tools paling core tuan guna masa full time takaful? Phone call ke, direct approach ke atau apa? Okey, macam ni cerita zaman ni lah, zaman tak COVID lah. Prospecting guna apa? Zaman tak COVID lah, zaman tak COVID. Zaman tak COVID saya guna direct approach. Direct approach direct approach dengan buka booth counter. Okay. Yang tu paling banyak kita guna dulu. Direct approach ni maksud dia kita tak nanti kita pergi buat close terus dah. Kita pergi buat engagement. Macam Manzul dulu kan kerja bank, betul berhenti ramai customer. So Manzul akan pergi site visit, jumpa balik customer, bagi kad dekat dia kata, "Cik, saya dah tak buat bank lah, saya dah buat takaful sekarang ni, saya dah jadi ejen takaful." Dan kalau nak ambil tentang perlindungan, protection yang apa semua boleh hubungi saya lah. Kita buat engagement je, pergi buat kawan. Kadang ajak keluar lunch, memang kadang-kadang masa tu agak macam tersepit dan anak-anak. Memang duit guna untuk entertainment je. Untuk diri sendiri tak sanggup. Kita guna kadang ajak customer keluar pergi lunch, just nak abang kata kita dah buat takaful. Itu je. Zaman tu lah. Lepas tu dengan buka booth banyaklah aktiviti. Dan kebetulan waktu tu syarikat pun support. Banyak counter kita buka dekat hospital, dekat event-event banyak. Lepas tu syarikat. So kita ikut je, saya follow. Kalau dulu kalau di utara ni, kalau Cik Fahri tahu dah, kalau orang lain tak mau pergi buka booth, memang Zul Hijrah je ejen semua pergi buka booth. Kami lah tukang pasang belakang tu background backdrop. Kami lah tukang pasang, kami lah tukang runtuh. Dulu itulah Zul Hijrah yang Cik Fahri kenal lah. Kami memang kaki booth lah. Kaki booth Baik. Kadang-kadang dari approach macam yang Hafiz buat tu kami buat juga kat masjid-masjid, dekat pasar malam. Dekat pasar malam, dekat market, dekat market pagi-pagi kami pergi kat market. Itulah antara benda yang kita buat zaman tu. Zaman ni tersekat lah, banyak benda yang tersekat dan kita faham kenapa ejen-ejen kita agak buntu dan terbeku lah nak buat hasil sebab benda-benda macam tu lah. Nak guna media sosial, tak semua orang pandai dan tak semua orang mampu. Macam itulah. Okey, baik betul. So saya rasa sesi soalan tu saya tutuplah sesi soalan Dah ada kita dah 3 soalan tadi. Baik, saya daripada Jamaah Associate saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sama-sama Abang Zulkarnain
kerana sudi berkongsi dengan Ukhuwah Legacy dan Jamaah Syekh sendiri dan semua agensi yang berada di bawah Jamaah Syekh. Jadi mungkin saya sharing daripada Abang Zul tadi, sebenarnya banyak memberi manfaat kepada kita sebagai ejen. Sebab kita tengok dia punya sebagai seorang entrepreneur ni, seorang usahawan ni, dia punya cabaran bukan kaleng-kaleng lah. Kalau kita kata kita sebagai ejen, tapi kerja kita tak ada nampak macam cabaran macam tu, dia sebenarnya belum sampai tahap untuk kita move the next level lah. Kita level yang sama. So nak jadi next level, kita kena dengar sharing daripada Abang Zul tadi, macam mana dia pergi ke next level tu. Itu cabaran dia. So sangat memberi inspirasi sharing Abang Zul hari ini. Sangat membantu kita lah dalam macam mana kita nak membentuk ejen-ejen, terutama sekali ejen-ejen baru, macam mana kita nak membentuk kita punya kerjaya kita ni pada masa akan datang lah. Tengoklah kata tadi kan, kena invest sikit duit untuk buka office dan sebagainya. Betul. Income belah-belah ribu jadi income kecil kan. Naik balik income. Dah lebih daripada income yang masa design tu kan. Okey, so itu sangat memberi inspirasi kepada semua. Baik, terima kasih Abang Zul. Sama-sama. Mungkin nanti wakil kita akan kontak Abang Zul, nak ucapkan terima kasih sikit kat Abang Zul. No problem. InsyaAllah. Okey. So saya nak buka kepada gam-gam dekat Jamaah Syekh untuk beri semangat kepada wakil-wakil yang hadir pada hari ini. Hafiz, Abang Zul nak beritahu sikit, minta maaf kalau ada silap-silap salah silap, saya minta maaf kepada semua. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala dan kurang daripada diri saya sendirilah. Kalau terguna hati macam saya cakap, saya minta maaf banyak. Itulah, terima kasih, semoga beri manfaat untuk semua. Pada kawan-kawan semua. Saya sayang kawan-kawan di Takut Wikilan ni, sayang sangat. Inilah ukhuwah yang paling best kita ada dekat company ni. Tak ada kat company lain. Baik, terima kasih juga lah Abang Zul. Kami pun minta maaf lah kalau ada kekurangan dari pihak kami. Kalau ada terkasar ke cara kita berbual berkasar ke apa ke cara kita bertanya soalan tadi, minta maaf banyak. Okey, baik, saya nak serahkan kepada, saya nak bagi siapa? Saya bagi Cik Talib boleh? Boleh beri semangat dekat kita punya ejen. Masa-masa pandemik kita pun dah masuk bulan 8 masuk bulan yang baru. Cik Talib ada ke? Hafiz, sorry Hafiz. Ada apa Hafiz? Tadi tengah engage, cakap kat telefon je adik. Apa tu? Oh, okey. Kita apa? Boleh teruskan kalau boleh buat sepatah dua kata? Oh, sepatah dua kata. Alright. Okey, sorry tadi kebetulan ada klien call tadi kena COVID pula dah. Tu yang panjang sikit cakap ni. Okey, on video. Oh, nak on video Sorry. Ejen rindu nak tengok muka tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak-banyak pada Cik Zul, Tuan Zul kita atas sharing tadi. Menarik. Berapa tahun Cik Zul kat sini, 5-6 tahun. Nampak sangat keikhlasan dia dalam buat sharing tu tadi. Semoga memberi manfaat kepada keseluruhan tenaga tenaga agensi di Jamaah Associate lah, mudah-mudahan. Kaedah dia bekerja daripada awal memang nampak, memang nekat dia tu lain macam daripada seorang branch manager di HSBC terjun terus ke Takaful Ikhlas. So saya masih ingat lagi ada beberapa kali sesi pertemuan leaders kita jumpa. So ada juga sharing-sharing sikit-sikit tu yang kita kenal lah dengan Cik Zul ni. Bila kena demotion boleh bangkit balik. Saya rasa bila dia kena demotion bila dia bangkit dia sangat strong. Dia sangat kuat. Bila kita jatuh dalam perniagaan, bila kita bangun, insya-Allah sangat kuat. Mudah-mudahan. So saya ucapkan terima kasih banyak pada Cik Zul atas perkongsian. Semoga boleh datang lagi untuk berkongsi dengan jemaah. Mudah-mudahan itu saja saya rasa. Saya serahkan balik pada Cik Hafiz kita. Silakan Hafiz. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Abang Talib atas sedikit ulasan tentang training hari ini. Saya serah kepada Cik Asri. Kita punya yang jaga bahagian training. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan banyak terima kasih kepada Cik Zul. Berapa lama Cik Zul ni? Sebenarnya bila sekarang ni kita
kita di peringkat peringkat jemaah asosiat ni ucapkan banyak terima kasih. InsyaAllah next week kita akan panggil, mungkin kita panggil siapa? Sulaiman, Super Sulaiman ke? InsyaAllah nanti kita akan minta dengan Cik Zul lah. InsyaAllah. Super Sulaiman share. Boleh. Kita ni sekarang ni Cik Zul sebenarnya bukan setakat kita nak sekarang kita nak racing sikit lah untuk bulan 8 ni. Kita dah masuk dah second quarter lah. Kalau tengok Hafiz betul. habis-habisan dah. Hafiz, hebat Cik Hafiz kita ni. Baru. Yang pun racing habis-habisan. Jadi insyaAllah dah jemaah ni kita minta ambil mental balik. Kita target untuk jemaah ni kita jadikan yang terbaik lah untuk kita dengan bantuan-bantuan yang kita ada. Walaupun tu saya rasa itulah Cik Zul, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Zul. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Haji Yasir jemput saya. Habis semangat ni. InsyaAllah. Okey, baik. Saya serahkan Kak Syafi. Kak Syafi, ada apa-apa nak cakap? Hello, okay. Siap. Waalaikumsalam. On video je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, sorry saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menjaga sebagai host hari ini dengan Hafiz. Terima kasih banyak kepada Abang Zul. Satu perkongsian yang menarik yang saya rasa Masya Allah, orang yang dah berada dalam konvensional, dia tahu nilai Islamik dalam takaful. Itu yang saya boleh nyatakan sebab saya pernah berada juga dalam konvensional macam Abang Zul. Jadi apabila berlaku sesuatu, kita tidak akan cepat mengalah dan kita terus berpatah balik belakang, insyaAllah. Tapi kita akan tetap berada dalam satu garisan Islamik. Alhamdulillah Allah Ta'ala tetapkan kita dalam bidang ni. Mudah-mudahan sebab bila kita berada dalam takaful ikhlas ni sebenarnya kita sedang dipilih. Kita sedang dipilih, kita kena rasa kita ni istimewa. Kan? Betul. Kita rasa kita ni istimewa, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan apa yang kita buat dalam bidang kita ni, Allah Ta'ala jadikan dia sebagai satu ganjaran pahala yang bergunung-gunung di akhirat kelak, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima Terima kasih. Terima kasih banyak. Afian ada, Afian? Ada. Afian, sila Afian. Allah, Sifu cakap habis saya. Sifu cakap saya kena minta diri dulu lah. Okay. Sila, Saya punya point semua orang dah ambil tak ada point dah. Oh, tak ada point lah. Memang saja bagi last tu sebab biasa banyak idea. Dah habis dah. Biasa kata orang tiru je kan. Ni tengok macam mana. Tak ada. Okey je. Tak ada apa. Okey, terima kasih. Dengan Tuan Zul sampai tahap keluar duit tabung haji, keluar duit semua. Jadi sayanglah bagi agen-agen yang baru buat tak boleh nak korbankan masa je kan, tak perlu sampai kena kerja, tak perlu pun sampai keluar duit tabung haji ke jual kereta dan sebagainya. Just tuan-tuan semua sekarang hanya korbankan masa saja. Betul. Duduk kat rumah tak ada korbankan pun nak pergi cuti kan, tak ada korbankan nak pergi cuti ke nak pergi melancong ke, tak ada sebab dah memang kita kat rumah sekarang ni sampai hujung tahun tuan-tuan kat rumah tuan-tuan. So daripada duduk rumah duduk saja tu kan, buatlah takaful ni betul-betul. Wallahu alam. Masih banyak ada point. Terima kasih Afian. Sebab dia cakap, dia banyak nak cakap tapi dia cakap semua orang nak cakap kan. Kalau konvensional tu mungkin dia ulas setengah jam pun. Nasib baik dia tak cakap. Okey. Ni nak minta abang ni ada ke ataupun nampak Kak Yan tadi ada? Presiden. Okay, Presiden. Nak jemput Presiden Jamaah Syekh. Abang ni ada ke? Ataupun dah ada, sebab abang ni kita tahu dia ada ni urusan keluarga. Kalau dah tak ada tak apalah. Kita bagi ruang kepada abang ni untuk buat menyelesaikan urusan dia. Baik, kita punya training dah sampai ke hujung bahagian dah sampai ke saat akhir. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada semua. Terima kasih banyak kerana hadir pada hari ini. 2 jam setengah, 2 jam lebih, 2 jam yang sangat berharga walaupun sepatutnya you all gunakan masa ni dengan benda lain, tapi you all ambil putusan untuk berada di sini. Bila anda berada di sini, anda seorang insan yang hebat kerana 2 jam ini ialah 2 jam yang sangat bermanfaat kepada semua. Baik, saya tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lebih menarik daripada jamaah susu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, kita jumpa lagi minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih Abang Zul. Terima kasih sama-sama. Moga bagi manfaat semua insya-Allah. Amin. All the best. Kita share sama-sama insya-Allah. Okay, sama-sama. Thank you bawa very power. much. Sama power Hafiz. Bagi tips sikit Hafiz. InsyaAllah nanti kita PM. Nanti kita share sikit kan. Kita panggil buat sharing pula. Share. Boleh. InsyaAllah. Power ada insya-Allah. Baik, jumpa lagi. Jaga diri, stay safe. Jaga diri yang baik-baik no. Stay safe. Ya, jaga diri semua. Jaga penjarakan sosial. Betul. Sekarang ni COVID ni macam-macam. Kejap lah senang dapat. Sahabat saya pun ramai dah kena dah di KL tu. Ya, Ada betul. yang dah pergi dah, ada yang dah meninggal pun dah ada. Allah. So kita pun ambil iktibar lah apa yang jadi tu. Tak boleh duduk kat rumah pun tak apa, buat lah. Sambil-sambil kat rumah kan. Tak payah nak keluar lah. InsyaAllah. Okay, Fiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.